Bismillahirrahmanirrahim. Pergi berhumah di Tanjung Rokan, pulang sebelum pulang mengail ikan. Kehadiran Tuan kami alukan, kecil tapak tangan, nyiru ditadahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera tuan-tuan dan puan-puan yang budiman sekalian. Bertemu kita untuk program Bual Bicara adaptasi novel ke skrin. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan sekalian, program ini merupakan anjuran bahagian Harta Intelek Dewan Bahasa dan Pustaka, dan kita amat bertuah pada pagi ini kerana dapat bersama dengan dua figura hebat dalam industri drama dan filem tempatan, iaitu yang berbahagia Dr. Ahmad Idham Ahmad Nazri, Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Kemajuan Filem Malaysia FINAS, selaku pembicara, manakala orang yang tidak asing lagi dengan Dewan Bahasa dan Pustaka iaitu Encik A. Wahab Hamzah, penerbit dan pengarah teater selaku moderator. Beliau juga merupakan mantan pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka Cawangan Sarawak. Majlis turut mengalu-alukan kedatangan Puan Ainul Muhammad, ahli Lembaga Pengelola Dewan Bahasa dan Pustaka, dan yang berbahagia Dr. Abang Padli Abang Muhi, pengarah pembinaan bahasa dan sastra Dewan Bahasa dan Pustaka, ke program kita pada hari ini. Tuan-tuan dan puan yang saya hormati sekalian, untuk makluman, program ini juga ditonton di Facebook Dewan Bahasa. Mohon untuk tekan butang suka terlebih dahulu pada FB DBP, dan anda juga dapat mengikuti perkembangan pelbagai aktiviti DBP yang lain. Jika tuan-tuan dan puan-puan mempunyai sebarang pertanyaan berkaitan dengan tajuk program kita pada hari ini, tuan-tuan dan puan-puan boleh meninggalkan soalan pada ruangan komen di FB langsung Dewan Bahasa dan Pustaka. Baiklah, untuk tidak melengahkan masa, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan A. Wahab Hamzah selaku moderator kita pada hari ini untuk meneruskan majlis. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih saudara pengacara majlis yang saya hormati, pengarah pembinaan bahasa dan sastra Dewan Bahasa Dr. Abang Padli Abang Muhi, Puan yang berbahagia Puan Ainul Muhammad, ya, tokoh penerbitan yang tidak asing lagi, Ketua Bahagian Harta Intelek, dan yang sangat-sangat kita hormati dan kita raikan pada pagi ini, Ketua Pegawai Eksekutif FINAS Dr. Ahmad Idham, yang saya rasa memang tidak asing lagi pada tuan-tuan dan puan-puan. Beliau adalah pelakon dan pengarah filem yang tersohor. Ya, jadi sekarang ini beliau merupakan ketua yang mengepalai Perbadanan Kemajuan Filem Nasional. Jadi dengan segala hormatnya, saya persilakan Dr. Ahmad Idham ke ruang kita. Terima kasih. Sorry. Duduk. Okey, terima kasih Dr. Ahmad Idham. Saya rasa masih belum terlewat untuk saya mengucapkan tahniah, ya, atas kejayaan beliau. Baru saja menyelesaikan PhD beliau di UUM, ya. Yep. Saya rasa kepakaran beliau lebih dalam pemasaran, kan? Pengurusan industri. Yeah. Jadi memang tepatlah orangnya di FINAS. Ya, jadi saya rasa kalau kita tahu Dr. Ahmad Idham, ya, sebagai doktor, beliau pengarah terkenal yang tersohor, yang antara tokoh yang juga bertanggungjawab menggerakkan industri filem dengan filemnya yang saya rasa mungkin tuan-tuan dan puan-puan tak boleh lupakan. Antaranya ialah Impak Maksima, Jangan Pandang Belakang, itu antara filem-filem beliau, dan banyak lagi filem beliau yang saya rasa kalau saya sebut akan makan banyak masa lagi. Saudara boleh Google saja Ahmad Idham, boleh tengok senarai filem tu. Orang hebat begitulah. Dalam Google itu dia akan ada banyak site tentang beliau. Begitu juga beliau merupakan pelakon yang, kalau anda ingat, ya, Mr. Cinderella. Ya, Mr. Cinderella itu Cinta Antara Benua. Dia tunjuk ke saya tu sebab kami dahulu pernah bersamalah di tempat itu, di syuting di Newcastle, kan, di sebelah rumah saya, tapi saya tak berlakon lah, sebab saya tengok dia orang berlakon. Jadi sebab itu pada tahun 96, ya, dan filem drama itu telah menjadi satu drama rantaian yang awal membuat penggambaran di luar negara sebenarnya. Antara yang awal, sebab ada beberapa filem drama lain ada juga membuat penggambaran di luar negara, tapi drama itu telah memberikan impak yang sangat luar biasa, ya, kepada industri drama tanah air, ya. Dan selepas itu kita lihat ada banyak drama yang menggunakan latar di luar negara, ya, dan
Antaranya Mr. Cinderella juga ya. Dan paling akhir saya rasa baru kita tonton filem Ada Apa Dengan Dosa. Itu penggambaran juga di UK, di Scotland antaranya, sebuah filem yang menarik, tapi malangnya filem itu ditayangkan semasa khalayak berada, masyarakat berada dalam keadaan sekarang ini, iaitu COVID-19 ya. Jadi ini juga antara perkara yang akan kita bincangkan pada pagi ini, walaupun fokus utama kita ialah tentang adaptasi novel ke filem ya. Walaupun saya rasa doktor belum membuat adaptasi ya. Tak apa, itu tak ada masalah sebab dalam filem sentiasa dia mengadaptasi, menyesuaikan, memadankan banyak peristiwa. Jadi sebelum kita bergerak lebih awal dalam adegan-adegan seterusnya, saya sekali lagi mengucapkan terima kasih dan selamat datang ke Dewan Bahasa dan Pusaka doktor ya. Dan bagaimana dengan Finas hari ini? Terima kasih. Saya panggil Abang Wahab je lah, pasal dah lama kenal, tahu pada tahun 96. Rasa macam pelik dia panggil saya doktor. Tak ada apa-apa pun bang, saya ucapkan terima kasih juga bagi pihak DBP di atas kesediaan menjemput saya mewakili Finas bagi perbincangan kita pada hari ini. Kerana bagi saya ini bertepatan dengan aspirasi YB Menteri saya, di mana meletakkan salah satu inspirasinya untuk melihat novel-novel yang bukan saja berlatarkan daripada sudut cinta, tapi daripada sudut nation building, kenegaraan juga harus dilihat bagaimana kita nak angkat novel itu ke layar. Sebab itu hari ini bertepatan dengan forum kita pada hari ini juga, saya harap boleh saya berkongsi dengan penonton dan juga dengan hadirin yang ada hari ini di DBP tentang apa antara langkah-langkah ke depan Finas dan apa program-program terbaru Finas yang mungkin boleh ada satu kolaborasi di antara dunia penerbitan dengan dunia novel. Terima kasih doktor. Saya rasa doktor sebagai ketua pegawai eksekutif di Finas memikul satu tanggungjawab yang sangat besar dan penuh cabaran pada hari ini. Semua orang semua ketua organisasi sekarang ini berdepan dengan pelbagai cabaran ya. Kalau kita lihat dalam industri filem pada hari ini ya, di tahun lepas saya rasa industri filem telah menyumbangkan hampir 700 bilion ringgit ya, nilai filem keseluruhan itu pada tahun lepas. Tapi pada tahun ini memang anggaran itu sangat menjunam ya, dan kita tahu di Hollywood saja hampir 2 juta orang terlibat dalam industri ini. Filem ini satu industri yang mempunyai nilai ganda dalam, kalau kita lihat terutama sekali kalau dalam perkembangan industri teknologi pada hari ini dan juga pemasaran. Jadi seperti yang doktor katakan tadi, kita tahu tentang doktor menyebut tentang hubungan ya antara novel tempatan dan juga kemungkinan ya untuk menggerakkan lagi bagaimana novel-novel itu akan dibawa ataupun ada satu kolaborasi tertentu ya, pendekatan tertentu. Jadi kalau kita lihat hari ini doktor, kebetulan doktor menyatakan tentang adaptasi itu tadi, yang terbaru drama yang diadaptasi ke drama, novel yang diadaptasi ke drama televisyen, iaitu 7 Hari Menyintaiku 1 dan 2. Dia telah mendapat sambutan yang sangat luar biasa. Malah kalau saya imbau ke belakang, beberapa novel telah mendapat sambutan cukup luar biasa apabila dibawa ke drama televisyen, antaranya Adam dan Hawa. Ini semua adalah tidak kurang daripada 100, lebih daripada 100 judul novel-novel popular telah dibawa ke drama televisyen ya, dan Dewan Bahasa tidak ketinggalan turut serta. Malah Dewan Bahasa juga jauh lebih awal daripada itu, pada tahun 2000 kita telah mula menggerakkan adaptasi. Jadi pada pandangan doktor lah, bagaimana doktor melihat
perkembangan ini, kecenderungan stesen televisyen sebelum kita pergi ke filem, kerana antara drama televisyen dan filem ni dua pendekatan yang berbeza dalam mengangkat novel-novel popular ini ke drama televisyen. Okey, kalau saya pakai topi Finas untuk saya sentuh pasal televisyen tu, saya kena on the surface sajalah, kerana Finas televisyen bukan di bawah kami punya privy, they are not our stakeholders, mana license dia orang is under MCMC. Finas lebih kepada berjurus pada penerbit, pemamer dengan pengedar. Tapi apabila kita cakap pasal konten, yes, semua penerbit-penerbit yang akan menerbitkan apa-apa konten di kaca TV harus ada lesen Finas. So jadi daripada preteks itu saya boleh berkata-kata lah bang, saya kena clearkan benda ni, kerana saya risau orang akan bersalah anggap bahawa Finas sebenarnya juga akan terlibat dalam pembangunan industri TV. Itu saya kena clearkan betul-betul, kerana saya takut nanti orang ingat Finas yang pegang lesen TV. Jadi seperti mana orang ramai ingat Finas memegang lesen censorship, LPF kan, penapisan. So jadi bercakap pasal novel tadi bang, bagi kami di Finas lah, apa saja konten yang boleh memberi manfaat kepada penonton dan juga penerbit, kita tidak ada masalah untuk kita support. Cuma apa yang saya lihat, apa data-data yang saya lihat pada hari ini ialah penggunaan novel sebagai skrip ke TV itu bukan satu benda yang baru lagi dah. Ia sebagai satu normal. Cuma apa yang harus saya titik berat on the Finas punya side ialah di mana kita nak drive audience itu. Kerana apabila kita buat satu content, dia ada dua sektor, dua type of content driven yang orang buat. Satu based on audience driven. So that's why kalau kita tengok most of the novel yang di kaca TV akan lebih kepada novel-novel begitu, novel cinta. Tetapi kita tidak boleh mengetepikan bahawa ada banyak novel-novel yang lebih kepada nation building punya kind of thing, ataupun orang kata daripada sudut sastra, daripada sudut art, yang mana mungkin itu kind of novel yang mungkin stesen TV belum nampak secara total diorang support untuk produce this kind of novel. Most of them dia akan produce kind of novel yang lebih kepada cinta atau propaganda remaja lah. Kerana kita tidak boleh salahkan mereka, kerana modus operandi mereka adalah lebih kepada advertiser punya driven, and then of course diorang nak driven by the audience eyeballs. They want to catch as many eyeballs as they want. So jadi on kita punya side, on Finas punya side, it's okay, what they have done is okay. Cuma sekarang saya kena melihat pada on Finas punya side, di dalam kita nak memartabatkan konten-konten Malaysia ini, ataupun dalam kita nak memastikan penerbit-penerbit tempatan tidak hanya driven by that kind of content, apa perlu kita buat? So that's where yang kita nak buat ke arah filem. Tapi dia is okay kalau kita start dengan TV, but at the end of the day saya kena memikirkan juga dia tidak boleh start atau stay dekat situ. Dia juga harus mainkan peranan, Finas harus juga mainkan peranan. Bagaimana kita nak menghasilkan juga, memastikan penerbit boleh menghasilkan konten-konten yang membawa eyeballs yang berbeza, atau yang akan membawa agenda-agenda nation building atau kenegaraan, patriotisme, yang mana yang kalau ibarat YB Menteri, saya selalu berkata ada cerita-cerita yang mungkin syarikat swasta atau orang komersial tidak akan buat, tapi government kena buat, kerajaan kena buat, ataupun agensi-agensi kerajaan seperti Finas harus buat. So under that pretext yang memberikan lagi saya kelegaan lah untuk kita memartabatkan industri novel ini, bukan hanya terpalit ataupun tertumpu kepada industri novel komersial ataupun yang kata cinta, tetapi juga pada novel-novel dan genre yang akan datang. Jadi benda ni boleh lagi kita bincangkan, kalau nak dibincangkan juga lah bang, sebab perancangan itu kami dah buat. Okey, bila doktor bercakap tadi tentang ruang untuk mengangkat novel-novel atau karya sastra yang mempunyai nilai untuk pembinaan bangsa yang tadi, nation building tadi, saya tanya, adakah kemungkinan kalau dahulu kita tahu Finas ada dana filem-filem kenegaraan, adakah kemungkinan kita menggerakkan semula dana seperti itu dengan memberi pengkhususan, kalau kenegaraan, konsep kenegaraan itu sangat luas, termasuklah karya-karya sastra negara, tentulah juga membina nilai-nilai kenegaraan. Jadi ada tak kemungkinan Finas mungkin ada keperluan pada hari ini, seperti mana kerajaan memberikan pelbagai dana untuk menyokong industri ini, dengan memberikan dana dan menyokong penerbitan karya-karya, khususnya karya sastra negara yang banyak itu, yang tentunya dapat memperteguhkan lagi pembinaan bangsa tadi. Okey,
Semalam dah keluar dah front page berita harian about Finas akan mengeluarkan dana kenegaraan. Dia bukan mungkin lagi bang. Dia dah pasti. dia telah di-announcekan oleh pengerusi saya Encik Zakaria, dan perkara ini juga telah di-announce oleh Yang Berhormat Menteri Datuk Saifuddin Abdullah masa kami berjumpa ada open talk di Sabah baru-baru ini. Seperti mana yang saya kata tadi, ada filem yang mungkin komersial tak buat tapi kita kena buat. Jadi ini memberikan ruang pada Finas untuk kita mengeluarkan satu program ataupun satu dana khas yang kita panggil dana kenegaraan, yang mana detailing tu kita akan announce dalam pelancaran dia lah. Cuma apa yang saya boleh maklumkan dulu di sinilah, yes, dana kenegaraan telah mendapat green light untuk Finas mengeluarkannya. Cuma dia punya orang kata detailing dia itu kena tunggu sekejap bang, sebab saya tak boleh announce kat sini. Saya kena war-warkan terus ke paper, dan kita kena buka need statement secara terbuka lah. Maknanya kita akan open for pitch lah. Lepas ni penerbit tempatan akan mula boleh pitch untuk memasuki dana kenegaraan. Cuma apa yang boleh saya kongsi di sini adalah sebenarnya sebelum forum ini pihak Finas I think sudah berjumpa dengan pihak Dewan Bahasa dan Pustaka sebenarnya di dalam perbincangan kami untuk melihat, kalau kita bercerita tentang filem kenegaraan, dia ada pelbagai cara kita boleh buat. Satunya ialah kita tunggu orang propose, orang bagi. Satu ialah kita tengok apa orang akan datang, mungkin dengan idea original, mungkin dengan adaptasi daripada novel. Tetapi dengan Dewan Bahasa baru-baru ni, apa yang saya bincang dengan diorang, boleh tak saya kata Dewan Bahasa bagi saya novel apa yang Dewan Bahasa rasa nak angkat sebagai filem, saya cari pembikin dia. So jadi perkara ni tak pernah buat bang sebelum ni. Selama ni kita tunggu idea, kata you want to come to Finas, you with your idea. But today I'm looking at one of the criteria di dalam filem kenegaraan yang nak diterbitkan di bawah dana Finas ini datang daripada novel yang pihak Finas, pihak Dewan Bahasa kita berbincang, dan kita merasakan novel ini harus diterbitkan. Mungkin penerbit tempatan tak nampak benda tu, atau tak perasan kehadiran novel itu, atau tidak familiar dengan novel itu. Tetapi sebagai Dewan Bahasa yang memang bertanggungjawab dan memang pakar dalam perkara itu, dan Finas yang memang nakkan satu konten yang boleh mengangkat nation building kind of content, di situ perbincangan telah berlaku. Jadi saya perbincangan tu masih diteruskan, dan kita belum dapat lagi finalize novel tu, but I hope dalam masa terdekat ni kita akan finalize, dan novel ini akan diangkat untuk novel yang akan diberi dana kenegaraan bagi kita mencari siapa penerbit atau pembikin filem yang layak untuk membikin dan menerbit novel ni. Dia reverse bang. Dia buat. So this is one of the criteria kita nak cuba. Sebab bagi saya, apa yang apabila saya masuk Finas bang, saya melihat satu perkara saja. Selama ini apabila kita nak buat satu perkara, kita selalu buat pop up. Dia pop up, nak buat ini baru kita pop up. Dia tidak pernah ada satu holistic plan, yang mana this plan sebenarnya tidak boleh melihat pada hari ini saja. Dia harus melihat daripada di mana impak dia 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun atau 15 tahun. Sebab itu saya suka nak berkongsi di sini apabila yang buat menteri saya YB Datuk Saifuddin menggerakkan satu kerangka yang dinamakan Road to Oscar itu sebagai satu saya punya, not to say research lah, saya punya tugasan di Finas untuk memastikan Road to Oscar itu menjadi satu reality. Jadi ia sebenarnya telah membuka ruang kepada Finas untuk membuat satu holistic plan supaya kita satu hari kita akan ke sana. It's not about hari ni buat filem besok menang. When you talk about Road to Oscar ialah kita melihat beginilah antara kita lah satu perkara yang harus saya nyatakan di sini ialah when we talk about filem Malaysia, kita tidak pernah berbincang secara holistik. Apa identiti filem Malaysia tu apa? Kalau saya nak angkat filem ke luar negara, filem Malaysia tu filem apa? Is it filem Melayu, filem Malaysia? Is it filem Cina, filem Malaysia? Is it filem India, filem Malaysia? Is it a multi-language kind of language is a filem Malaysia? Is it filem Malaysia, filem yang berbahasa etnik? Is it combination of all filem Malaysia? Jadi program itu tak pernah dibuat secara terperinci untuk kita undertake. Filem Malaysia ini filem apa? So jadi usaha-usaha untuk ke sana, perkara ini juga harus diambil kira. Antara yang kita nampak filem kenegaraan. Sebab tu kalau you tengok kali ni bang, genre filem kenegaraan yang kita cuba paparkan dalam Finas kali ni untuk kita melihat, kita tidak mahu bila orang kata filem kenegaraan hanya cerita perang, hanya cerita period. Cerita moden tak boleh jadi ke cerita kenegaraan. So this is where I want to challenge back all the creative people dekat luar sana to come up with diorang punya ideas. When you talk about kenegaraan, nation building, when you talk about identity filem Malaysia, so please come and let us
bantu, kita kena buat kolaborasi bersama supaya kita boleh mengeluarkan satu konten yang baik, baru kita boleh cerita Oscar. Kalau kita sendiri pun masih lagi belum mencari identiti, kita belum settle kita punya roots problem, how we are going to talk about Oscar? But perancangan itu dah ada. Not only that, tapi perancangan daripada sudut buat kolaborasi dengan novel, Dewan Bahasa pun dah ada, bang. That's the beauty of it. Okay, tadi tentang konsep kenegaraan, mungkin tuan-tuan ada pandangan tersendiri tentang konsep kenegaraan, dan juga satu usaha ataupun Finas sedang merangka Road to Oscar. Ini satu perancangan yang saya rasa baik, ya. Bukan Oscar saja, saya rasa lebih pada itu, ya. Filem kita telah menembusi ke Cannes, ya. Pada tahun 95 filem kita telah pun ditayangkan di Cannes, ya. Filem filem arahan saudara Yui Haji Sari, Kaki Bakar, juga karya adaptasi sebenarnya, ya, karya adaptasi, tapi itu ada adaptasi daripada penulis luar negara, William Faulkner, penulis itu Barnes Burning, dan itu mendapat satu sambutan, ya. Cuma tadi kalau bercakap tentang filem kenegaraan, seperti yang doktor katakan tadi, tidak sahaja novel, kita tidak boleh melihat novel saja, kan, ataupun selalunya didefinisikan ataupun dikenal filem kenegaraan ini filem perang, ya, yang mengangkat peperangan. Itu satu definisi saya rasa yang agak sempit, ya. Tapi ada kemungkinan juga peristiwa-peristiwa sejarah, ya, ataupun karya-karya Dewan Bahasa sendiri ada mengeluarkan senarai atau menerbitkan novel-novel abad ke-20, satu senarai panjang, novel-novel yang sangat berpengaruh dan sangat penting dalam konteks negara kita, iaitu novel-novel abad ke-20, mana daripada awal sejarah perbitan novel sehinggalah ke tahun 2000, ya, kita telah menerbitkan. Mungkin itu juga satu cara pendekatan. Cuma kalau kita bercakap tentang konsep kenegaraan ini, ya, filem ini, satu lagi ialah hambatan kita ialah dari segi sudut pemasaran. Ya, kita tahu banyak filem yang diangkat daripada karya-karya sastra yang dikatakan quote-unquote serius, ya, ataupun karya sastra negara, agak dari segi strategi pemasarannya kurang berkesan. Bagaimana doktor melihat, ya? Sebab kita tahu dalam konteks novel ini memang sudah sedia popular, ya. Memang kalau kita katakan Salina umpamanya, Ranjau Sepanjang Jalan, ya, semua orang tahu, boleh katakan semua rakyat Malaysia tahu. Tapi kenapa ini kenapa orang tidak dapat menerima ataupun tidak ada satu kaedah supaya semua rakyat Malaysia akan menonton filem ini walaupun di satu tafsiran yang lain? Okey, perkara ini saya nak cakap dia bukan sensitif, tapi kalau kita bercerita tentang apa yang pernah berlaku sebelum ni, apa yang Finas drive pada industri sebelum ni, memang saya akui kelemahan itu memang berlaku. Sebab kita bagi penerbitan tapi kita tak bagi pemasaran. So end up dia macam you bagi terus masalah. So jadi apabila kita dapat mandate untuk buat this Road to Oscar punya program, sebenarnya dia ingin juga mengenal pasti dan memperbaiki dan menambah baikkan apa kelemahan-kelemahan yang ada sebelum ni. Saya bagi satu contoh. Bila Road to Oscar macam filem kenegaraan yang kita nak keluar ini, kali ini dana yang kita beri, kita bukan hanya bagi dana penerbitan, kita bagi sekadar dana pemasaran. Kerana kita maklum, bila kita tak ada dana pemasaran, penerbitan satu nak buat dan pemasarannya tidak ada. Dan kita tahu filem-filem ini adalah filem-filem yang seperti mana yang saya katakan tadi, ada filem yang memang harus kita buat kerana dia memberi satu nation building kind of impact. Tetapi dia mungkin tidak berjaya menambat mata komersial lagi. Tetapi itu mungkin hari ini. Tapi kalau kita keep on pushing it, kita keep on educating the audience dekat luar sana, untuk akan ada penonton-penonton yang akan mula meminati karya-karya sebegini. Tapi persoalannya adalah sebelum ini usaha-usaha untuk mencari audience atau untuk mengeducatekan audience kepada karya-karya ini kita nampak ada tetapi terlalu slim. Karya-karya sebab tu kalau kita tengok, sebab most of the
TV station ataupun cinema producer, dia akan buat based on the eyeballs driven. Jadi filem pun dia akan cari mana-mana yang boleh nilai komersial, dia akan buat, kerana mereka akan buat filem yang berisiko. Kalau boleh pulangan tu diorang dapat balik. Diorang tidak berani nak mengambil filem-filem berisiko tinggi. Tetapi on finance punya side, kita harus melihat daripada sudut, bukan saja daripada sudut ekonomi scale itu saja. Kita juga harus lihat bagaimana kita nak capture the new apa ni orang kata, the new groups of audiences yang mungkin sebenarnya meminati filem-filem begini tetapi kurang ada. So this is the things yang satu program yang lebih holistik, perancangan yang lebih holistik harus dilaksanakan, dan alhamdulillah hari ini telah dilaksanakan. Itu saya nak berkongsi juga. Kami telah melaksanakan. That's why hari ini dana pemasaran, dana penerbitan telah ada di dalam Finas. Dan untuk pemasaran, for your information juga bang, dan all of you guys, kita bukan sahaja pemasaran tempatan, tapi kita juga memberi dana untuk pemasaran antarabangsa. Kerana tidak ada gunalah kita buat kerangka Road to Oscar kalau kita tidak support filem-filem untuk dipasarkan di luar negara, kerana pemasaran itu agak tinggi kos dia. It's not fair juga kepada penerbit-penerbit independence untuk mereka absorb benda itu, kerana dia membawa nama Malaysia ke luar negara. So dalam program ini apa yang boleh saya katakan ialah, if kita nak buat satu perkara, kita tidak boleh bergerak di atas pop-up. Kita kena ada a holistic plan, bukan daripada A sehingga kita punya matlamat kita apa. Sebagai contoh, saya bagi tadi I think saya borak dengan Puan tadi, mengatakan bahawa inspirasi Road to Oscar juga, kalau kita lihat bagaimana di dalam industri sukan, mereka ada projek gold medalist Olympic, pingat emas Olimpik. Hari ini kita tak menang-menang lagi pun pingat emas Olimpik, tetapi dengan program itu kita melihat kita dah melahir satu number one badminton player in the world, number one squash player in the world, number one cyclist in the world kan. Jadi satu hari kita akan ke sana, dan kita dah menangi berapa event daripada sudut pingat emas, pingat perak dan gangsa. Begitu juga dengan filem. We might not win the Oscar besok atau lusa atau next year, but we might start to be nominated. We might start menang certain kriteria kategori yang lain, ataupun seperti mana yang Abang Wahab cakap, kita mungkin memenangi filem-filem, kita mungkin akan menangi daripada sudut festival-festival antarabangsa yang lain, daripada Golden Horse, daripada Cannes, daripada mana-mana yang kita rasa benda ini adalah termasuk dalam perancangan kita dalam menuju ke ultimate goal kita, iaitu to win an Oscar. So these are the things yang bagi saya bang, if we want to talk about audience, untuk membina audience, dia bukan sekadar kita bina dia dengan buat filem, tapi dia kena ada satu perancangan yang lebih rapi, nyata, daripada sudut pemasaran, daripada sudut engagement, di mana kita juga harus banyak buat engagement begini. We need to have a lot of talk, we need to have a lot of, kalau dulu kita buat program wayang pacak lah, tujuan program wayang pacak dulu kita buat ialah kita nak menontonkan filem-filem yang mungkin orang biasa tak nak tengok cerita tu, tapi ada group of community-nya yang akan tengok. That's why the program community cinema pun telah dilancarkan oleh Finas, di mana kita akan mula travel throughout Malaysia. Hopefully by next year, kalau COVID ni reda, kita akan start tu ada program community cinema. Kita buat engagement dengan semua IPTS, IPTA, untuk kita start to breed penonton-penonton baru ini untuk menyukai konten-konten yang lebih ke arah nation building. Dalam membina halayak baru ni, kita tahu generasi baru ini adalah generasi yang sangat terdedah dengan media sosial. Kita tahu itu, dan kalau kita katakan mereka tidak terdedah dengan dunia drama atau hiburan tempatan, itu tidak betul. Kalau mereka dapat melihat begitu banyak trending, tapi ada tak sama ada Finas dengan kerjasama kementerian membuat satu educating program ataupun satu pendidikan, membuat apresiasi karya-karya seni ini di kalangan pelajar? Kerana saya rasa pelajar ini juga mereka ini perlu dididik untuk membuat apresiasi. Tapi ada tak langkah karya itu, seperti mana kalau dalam bahasa dia ada sesi penghayatan karya sastra di kalangan para pelajar melakukan itu, dan supaya pada masa sama juga kita dapat melahirkan generasi yang tahu membuat apresiasi. Kita tahu filem ni memanglah doktor melihat mungkin daripada dua aspek, sebagai satu, bila kita sebut komoditi, produk itu adalah komersial. Bila kita sebut karya seni,
karya sastra itu satu bidang yang lain. Jadi ada tak satu usaha untuk supaya itu sebagai satu persediaan untuk apabila kita lancarkan satu program filem kenegaraan, kita boleh mendapat satu sambutan yang baik. Okey, sebenarnya kita di Finas kita dah dapat banyak daripada sudut feedback dan juga banyak juga permintaan daripada grup-grup sebegini, daripada university level. Dia panggil diorang I can't remember apa ayat dia, tapi dia ada, diorang panggil diorang community lah, diorang buat community kind of movement di mana dia ada black box diorang sendiri, diorang buat appreciation tu. Dan most of the program memang Finas kita involve, kita akan support, sebab kita do believe that untuk kita mengeducatekan diorang, untuk kita merancakkan lagi atau membuat diorang minat, kita tak boleh tunggu diorang, kita harus pergi pada mereka. Sebab tu seperti mana yang saya katakan tadi, Finas telah melancarkan juga program community cinema, cuma dia ada sedikit tergendala sebabkan post covid punya isu ni, yang mana kita tidak berani nak menggerakkan dia lagi untuk tahun ni. Kita merancangkan bahawa kita memang akan buat jelajah. Sebab tu kalau tuan tengok, Finas dah banyak buat MOU dengan all the universities sebelum-sebelum ni, yang ketika tu ada orang kata wah banyak sign MOU universiti, seronok MOU ke. Diorang lupa bahawa sebenarnya MOU yang saya sign dengan most of the universities kerana saya nak menggerakkan komuniti sinema. Kalau dulu kita ada kelab pencinta filem yang mana level ke sekolah pun kita pergi, dan benda itu pun kita nak gerakkan kembali kerana kita sekarang sudah nyata we have the Road to Oscar punya program, dan this community cinema harus juga in line dengan kita punya Road to Oscar punya program. Kelab pencinta filem, kalau boleh kita nak start seawal budak, bukan kata sekolah rendah bang, saya kalau boleh saya nak start seawal umur 3 tahun untuk mengenali Finas dan mencinta filem tempatan itu. Jadi program itu we part under community cinema, dan we part also di bawah kelab pencinta filem, dan we akan start to have the road tour to go every single universities and every single school untuk start to exposekan orang dengan this kind of content. Tetapi dalam masa yang sama saya juga harus pastikan ada content. Sebab itu kita merasakan bahawa hari ini kita dah lacking of filem kenegaraan. Kalau tengok, kalau tiap kali 31 Ogos bulan kemerdekaan, kita akan tengoklah filem yang sama je bertahun-tahun, betul? Saya pun sedar benda tu. Baru-baru ni pun saya cakap dengan Abang Badul, tak habis-habis Abang Badul kata, abang kalau bulan kemerdekaan abang popular. Abang Badul kata abang popular, TV panggil abang tu, kenapa bang? Prebet Badul. Prebet Badul kan. Bayangkan cerita macam Prebet Badul itu juga boleh diangkat sebagai sebuah filem yang memberi semangat kenegaraan di situ. You just imagine if we have more than that, maknanya dari sudut komedi pun kita boleh buat, dari sudut serius pun kita boleh buat, mungkin dari sudut cinta pun kita boleh buat. Dulu kita ada Embun, kita ada I think Paloh, kita ada, tetapi makin lama dia makin kurang, bukan makin banyak. Jadi disebabkan itu saya rasa untuk kita menggerakkan komuniti ini, saya harus pastikan kita juga ada content. That's why program kenegaraan, filem kenegaraan telah pun saya mendapat green light untuk execute, dan insya-Allah dalam masa terdekat kita akan lancarkan, nanti YB Menteri saya akan lancarkan program ini, dan akan semua orang dah boleh start to pitch lah. Okey, Dr. Program ni dipancarkan juga secara langsung dalam FB Dewan Bahasa Malaysia, dan juga kita dihadiri ada sama ialah selain daripada tokoh-tokoh penulis, juga ialah mereka terlibat dalam industri filem ya. Jadi nanti kita boleh buka soalan daripada halayak di sini, dan juga halayak yang mengikuti program ini secara langsung dalam FB, dalam Facebook ya. Jadi tadi satu perkara yang kalau kita lihat ya, untuk menghasilkan sebuah filem kenegaraan ataupun mengangkat adaptasi daripada novel karya-karya sastra negara, selalu kita mendengar keluhan ya, kosnya ya, kos, dan banyak yang walaupun untung rugi itu sangat subjektif ya dalam konteks filem ya. Kalau kita lihat boleh dibincangkan soal untung rugi tersebut, tapi saya tak tahu, kita tidak tahu berapa dana yang disediakan ya, tapi kita tahu banyak penerbit bebas di luar sana menerbitkan filem-filem yang mudah ini kerana kosnya selalu sekarang ini dalam anggaran bawah pada 3 juta ya. Sebab kalau kita lihat filem 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 Yusuf
filem Samsul, filem Samsul Munafik dalam lingkungan 25 juta kosnya, tapi dia mendapat keuntungan pulangan dalam hampir lebih pada 40 juta. Jadi berganda-ganda itu. Jadi ini telah menjadi satu macam penanda aras lah kosnya. Tapi kalau kita buat sebuah karya adaptasi, saya mendengar keluhan atau pandangan daripada teman-teman produser, kosnya adalah sangat besar. Jadi bagaimana tu perkara-perkara begini dapat kita atasi untuk menggalakkan, sebab kita tahu juga kalau mengharapkan dana saja mungkin tidak mencukupi. Okey, Dana ni sensitif nak cerita. Sebab terima kasih. Tetapi apa yang boleh saya katakan di sini ialah bila kita dah ada satu perancangan yang lebih nyata, sebenarnya perkara begitu kita dah ambil kira. That's why saya tidak mahu menjanjikan apa-apa duit dulu pada mereka untuk pitch untuk dana kenegaraan. Kita cerita you dulu. Dan duit tu kita tahulah on final punya side, tanggungjawab kita tu kita akan pastikan ia mencukupi. Cuma saya tak boleh nak announce berapa benchmark kerana saya tidak mahu nanti orang datang pitch kat final dengan berpandangan bahawa okey ini je bajet dia, so kita pitch banyak ni je lah. No, I don't want to sekat kreativiti mereka. Tujuan je semua macam saya cakap, duit untuk membuat dana kenegaraan itu saya boleh katakan dia dah mengambil kira isu-isu yang abang cakapkan tadi, isu yang yang kita sentiasa mendengar bahawa funding dia tak cukup, macam mana nak buat dana kenegaraan kan, sebab average orang buat filem tu dia baru dalam sejuta setengah, the average filmmaker for the commercial movie. 2 juta tu okey, 3 juta tu something macam okey. Dia macam kita tengok boleh ke tak boleh, kerana pembahagian pawagam mereka mengharapkan collection pawagam untuk get back the money. Tapi untuk kenegaraan seperti mana yang saya katakan tadi, kita not to say that kita tidak mengharapkan duit daripada collection, tetapi kita ada tanggungjawab lain yang harus juga kita titik beratkan, tanggungjawab yang harus kita laksanakan. Kalau kita tidak buat tanggungjawab itu, maksud saya kita itulah Finas, kalau Finas tidak buat tanggungjawab itu, seolah-olah kita kurang peka tentang di mana di mana sensitiviti paparan-paparan konten yang juga harus dipaparkan kepada audiens. Kalau kepekaan itu Finas tidak ada, jadi saya akan rasa bersalah berada di sini. Jadi untuk itu bang, untuk cost, saya boleh katakan hari ini not to worry about the cost, just come with your ideas. Then the cost kita boleh cerita kemudian, kerana program ini adalah satu program yang dah nyata. Dia bukan program yang dibuat hanya sekadar nak buat filem kenegaraan tetapi tidak ada perancangan-perancangan lain. No, because we have satu kerangka road to Oscar. Kita tahu perancangan kita nyata, kita dah ada perancangan-perancangan yang tersedia. Cuma to announce it bukan level saya. Nanti tunggu bila kita announce dekat tu, saya harap mungkin YB Menteri atau pengerusi saya akan announcekan perkara yang besar beginilah. Mungkin kita mengharapkan nanti ada kerjasama dari aspek tadi pemikiran filem saja, mungkin dari sudut organisasi ke organisasi seperti katakanlah Finas dengan Dewan Bahasa bekerjasama, itu dari segi penerbitan, itu juga satu perkara yang mungkin boleh difikirkan. Macam saya kata, perbincangan telah mula dibuat. Cuma engagement Finas dengan Dewan Bahasa ini, saya tak boleh nak kata hari ni bila akan termetrai, kerana sekarang on Finas punya side kita pun masih menunggu daripada Dewan Bahasa untuk come for another meeting together, yang mana saya rasa diorang akan panggil saya pula datang ke Dewan Bahasa. Hari tu saya panggil diorang ke Finas. So jadi once kita if kita dapat satu novel itu, seperti mana saya kata, dana kenegaraan memang kita telah locate kan untuk satu novel diangkat daripada novel yang kita rasa patut dan perlu diangkat. So perkara itu akan terlaksana. Cuma now kita tengah on the working level untuk lockkan which novel yang kita nak angkat sebagai filem kenegaraan. Okey, kita rasa ini satu usaha yang sangat baik. Cuma menyedari realiti, saya bercakap based pada realiti hari ini, perancangan yang sangat bagus. Ya, ada insight pandangan untuk masa hadapan. Cuma kesan daripada COVID-19 ini sangat besar umpamanya. Kalau kita lihat ya, kesan pada industri global, pawagam banyak tutup, ya, produksi banyak terhenti,
ya, seperti saya katakan tadi, kesan-kesan di Hollywood, ya, walaupun jauh, tapi kerana ini adalah industri global, filem ini adalah industri global, multinasional. Kita seperti yang tadi, sekali lagi kita mungkin akan pergi kepada definisi filem nasional tadi, filem Malaysia, kerana kita tahu industri filem ini pembikinannya melibatkan pakar-pakar pada seluruh dunia. Ya, kalau kita ambil filem Hanyut UV dahulu, dia menggunakan DOP daripada Poland, pelakon daripada Australia, dan ini sudah industri global kan. Cuma itulah saya katakan tadi, dalam kita mengusahakan satu industri filem, pada masa yang sama juga industri ini akan mengecut, ya, itu kita lihat banyak producer atau pembikin filem independen menghasilkan filem-filem untuk YouTube, untuk Netflix. Ini adalah filem, kalau kita lihat, dalam frame yang kecil dan pendekatannya adalah berbeza, marketingnya berbeza. Bagaimana Doktor melihat perkara ini? Okey, isu COVID ni memang semua sedia maklum, kita antara industri yang paling terkesan juga adalah industri penerbitan lah, perfilman, dan paling terkesan juga adalah kru-kru freelancer kita dekat luar sana. So jadi untuk itu sebenarnya Finas dah buat dua pendekatan. Okey, pendekatan pertama ialah menggerakkan kembali ekonomi industri. Sebab itu di mana in short kita mengatakan mewujudkan kembali peluang-peluang pekerjaan yang sebanyak mungkin yang boleh diwujudkan daripada pihak kerajaan punya support kepada pembikin-pembikin filem di luar sana. Jadi apa yang kita dah buat, dan perkara itu pun terlaksana, kita telah merangka satu plan pelaksana, plan langkah segera industri kreatif yang kita penamakan pelaksana, di mana kita membuat kolaborasi bersama dengan penyiar, mana penerbit daripada stesen-stesen TV. Sebab tu dalam pelaksana kita ada Media Prima support kita ada Astro support kita, dan kita ada juga TV Al Hijrah support kita, dan insya-Allah kita akan juga berkolaborasi dengan TV Sarawak. So jadi itu adalah fasa pertama di mana kita nak menggerakkan, mewujudkan peluang pekerjaan. Kita tak buat cerita filem lagi, sebab kita sedia maklum ketika ini filem industri di Pawagam masih lagi struggling disebabkan oleh post Covid. Filem-filem tempatan yang dalam backlog pun ada dekat 20 orang, yang mana terkesan daripada bulan 3 sampai bulan 6 sebelum kita buka balik itu pun hampir 20 filem yang terkesan, yang mana kebanyakan mereka tidak mahu tayang. Walaupun sinema dah buka hari ini, tapi dia dah jadi isu chicken and egg. James Bond pun takut masuk panggung. Jadi dia macam ni, panggung dah buka, tapi penerbit pula kata kalau panggung buka tak ada penonton, saya tak nak masuk filem. Pawagam pula kata kalau saya tak ada penonton, macam mana saya nak macam kalau saya tak ada filem, macam mana saya nak tarik penonton. So isu ini masih lagi ditimbang balik. Tetapi alhamdulillah there's a good sign. Kita tengok baru-baru ni, kalau kita tengok Peninsula, filem daripada Korea yang Train to Busan pun dah collect I think 4 ke 5 million plus, dan kita ada Mulan pun collected dah cecah box office juga di Malaysia. Kita ada Tenet baru-baru ini pun, dan kita ada even filem Roh pun saya dengar mendapat collection yang agak baik di dalam COVID ini. Tapi kita mengharapkan perkara ini akan memberi sebenarnya isu di industri perfilman hari ini bukan saja pada konten, tapi adalah kepercayaan penonton untuk rasa selamat menonton filem pun itu. Tapi alhamdulillah hari ini kita melihat peningkatan daripada sudut penonton ke Pawagam. Kepercayaan mereka, keyakinan mereka mengatakan menonton itu safe is there. Macam mana orang rasa safe nak fly, itu dia lah, and is safe is there. Jadi now the second part ialah is the content. How do we get a good content supaya penonton kata saya nak pergi Pawagam, saya dah yakin, tapi tak ada content pula. Jadi untuk hari ini kita nak start to gerak untuk mengharapkan filem Hollywood is di luar bidang kuasa kita. Kita tak tahu dia nak masuk, dia masuk, dia tak nak masuk, what can we do. But the least ialah Finas juga ada telah merancangkan pelan-pelan inisiatif bersama dengan Pawagam dan penerbit untuk penerbit tempatan yang mana yang filem diorang nak masuk ketika COVID ini. Sebagai satu contoh saya bagi, kita ada skim wajib tayang. Sebelum ini seperti mana yang maklum, kalau filem masuk ke panggung, kalau 3 hari tak dapat certain collection, dia boleh dikurangkan dia punya tayangan ataupun dia boleh tarik keluar. Tapi disebabkan COVID, kita tarik that 3 hari punya syarat, kita letak 7 hari terus. Dan kita memohon sinema untuk melihat kalau boleh kita letak selama mungkin filem-filem tempatan, kerana Hollywood banyak kosong. Banyak filem-filem luar tak ada kan. Jadi kita prolongkan tempoh tayangan itu supaya kita boleh start to capture the audience masuk dan masuk makin ramai. Kerana hari ini satu Pawagam tidak boleh, kalau yang dulu 200 seat sekarang dah jadi 100 seat kerana penjarakan sosial. Jadi the list yang kita boleh bantu daripada skim wajib tayang lah, kita panjangkan tempoh tayangan itu.
supaya kita tidak membuat mereka terkesan daripada tempoh 3 hari tayangan yang seperti mana yang berlaku sebelum-sebelum ni. Dan dalam masa yang sama, seperti mana kita sedia maklum, memang kita ada insentif-insentif tayangan filem Careka juga kita beri, dan kita juga tengah melihat untuk memberi insentif tayangan filem Careka kepada pemamer, supaya mereka akan rasa apabila mereka support filem tempatan, mereka akan juga ada insentif-insentif yang government akan bagi pada mereka untuk pastikan mereka menayang sebanyak mungkin filem tempatan. So these are among the initiative yang kita nak gerakkan sembali industri pemameran. Okey, coming back tentang what is happening to the global industry. Adakah kalau hari ini perlu ke kita buat filem lagi ketika kita tahu industri itu sudah stall disebabkan COVID? I think that is what your concern. Kita have to believe that the COVID will end one day. Dan saya on finance, kita kena berfikir, adakah kita nak bergerak balik industri tempatan, filem tempatan selepas end baru nak merancang, atau from now kita tetap kena merancang, dan we need to by the end of the day, bila benda ni end, kita dah execute. So which is which? Jadi saya mengambil keputusan untuk membuat sekarang, bukan nak membuat ketika dah end baru saya nak buat. That's why di Dana Kenegaraan kita launch now. Indirectly sebenarnya saya tahu mungkin akan ada certain challenges untuk diorang shoot di dalam COVID punya era dengan all the SOP, all that, tetapi we have to try to push it supaya kita prepare our content. By the time COVID end, content ni dah ready to market. Dia lebih cantik daripada ketika baru naik. Sebab proses buat filem mungkin makan masa setahun, mungkin masa 2 tahun, mungkin masa 3 tahun. Jadi saya merancangkan kalau filem kenegaraan kita boleh buat sekarang, we have ample of time untuk kita gerak benda tu secara lebih kemas lah, supaya bila kita dah keluar nanti, bila satu hari industri dah buka balik ke pasaran dunia bang, produk kita dah ready untuk bermain industri itu. Jadi saya boleh fastenkan the track untuk memposisikan filem tempatan ke pasaran dunia. Itu satu. Keduanya, just for your information, untuk berkongsi dengan semua orang, there's a lot of festival film juga tengah berlaku hari ni, tapi diorang pergi on virtual. Banyak kan virtual festival tengah jalan. Jadi kalau kita buat konten sebelum kita tayang ke Pawagam, mungkin kita boleh masuk ke situ dulu, dan mungkin kita boleh menang some virtual award yang menjadi market, dia mungkin akan memperkukuhkan daripada sudut branding konten itu, penang-menang ini dalam virtual itu. Jadi by the time filem industri atau filem industri pemamer start to buka, filem ni dah ada certain accreditation atau kredit kata dia punya success story yang boleh menjadi weight to drive the audience untuk tengok filem itu. So these are the 2 areas and 3 areas that we are now working on it. We are not planning now bang, we are already working on it. Memang terdapat beberapa buah filem, antaranya Gran, Jagat, filem-filem kecil ini yang mendapat tempat di festival-festival di luar negara. Memang ada banyak festival, kita tahu Finas mainkan peranan juga. Filem-filem pendek juga, ini mungkin ada kemungkinan pihak Finas boleh menggerakkan filem-filem pendek yang diambil daripada cerpen ataupun karya-karya tempatan. Ini satu slot khas sebab mungkin boleh difikirkan sama ada pihak Finas ataupun televisyen menyediakan satu slot khusus untuk karya-karya yang bagaimana daripada cerpen ataupun pada puisi. Puisi sebenarnya sangat dekat dengan filem berbanding dengan novel ataupun cerpen sebenarnya, jadi mungkin boleh difikirkan satu slot khusus di televisyen. Sebab kalau kita lihat kebanyakan drama-drama yang disiarkan, ada 100 lebih tu ialah drama-drama popular. Ini kita dengan mengambil kira bahawa karya ini sebenarnya, novel-novel ini telah popular, dan penerbit mengambil kesempatan juga daripada populariti novel tersebut. Kalau kita lihat Harry Potter umpamanya, dia tak perlukan filem sebenarnya, dia dah popular, dan filem menumpang populariti dia, dan gabungan itu telah menyebabkan itu antara filem yang paling berjaya dalam pasaran. Cuma saya berkongsi tadi tentang, saya kata tentang karya serius tidak boleh sukar berjaya, tapi Lord of the Rings salah satu novel yang paling susah kita nak faham, tapi mendapat koleksi yang terbesar dalam sejarah, koleksi purangan industri filem. Jadi bagaimana pandangan Doktor melihat perkara ini kan? Okey. Salah satu
saya punya research saya masa saya buat saya punya paper PhD saya adalah filem Slumdog Millionaire. Okey, di mana ketika itu bila filem Slumdog Millionaire menangi Oscar, kita tertanya kata bahawa filem itu adalah filem yang berlatarkan Hindustan lah dia cerita Hindustan, tapi tak digerakkan oleh orang India. Dia dibuat oleh one of the award winning David Boyle, yang award winning Oscar winner, dan dia berjaya menampakkan filem itu, dan disebabkan kejayaan filem itu player-player kat dalam tu semua meletup, semua menjadi Hollywood actor at the same time. Jadi ketika saya buat kajian tu, saya mengatakan bahawa untuk bermain filem untuk kepasaran dunia ni, kita tidak boleh memikir hanya ke tahap kita dalam kelompok kita, kepompong kita lah buat skrip, kita lah mengarah, kita lah buat DOP, kita lah itu. Tidak boleh. Jadi begitu juga apabila saya melihat daripada sudut filem Lord of the Ring. Walaupun kalau kita tengok apa yang antara menambat ialah the visual, how the visualizekan novel itu daripada sudut yang kita tak pernah terfikir visual itu akan jadi begitu. Dan juga storytelling dia, of course lah, bila sebuah novel, satu yang saya lihat, mana-mana novel yang berjaya ini, storytelling dia memang terbaik. Novelist ni diorang ada good sense of storytelling. Jadi apa yang berlaku ialah kita lihat pengarah itu bijak di dalam dia memvisualizekan novel itu, sehingga walaupun benda tu kalau baca kita rasa macam too draggy, tapi because of visual is nice, filem tu menjadi satu benda yang boleh catch our eyeballs untuk merasakan bahawa itu satu karya yang menarik. So these are the things yang kita setiap kejayaan itu harus menjadi findings kita lah, harus menjadi data kita. Apabila macam saya sekarang, saya gunakan data-data itu untuk saya kongsi dengan penerbit-penerbit tempatan di luar sana. Apabila mereka datang ke Finas nanti untuk pitch, diorang kena sekurang-kurangnya tidak hanya pitch untuk merasakan bahawa apa yang dia rasa. Kita tidak boleh main rasa-rasa dah. Kita kena melihat daripada data. Seperti mana juga kalau kita lihat daripada sudut kejayaan filem Parasite. Dulu tidak pernah orang beranggapan bahawa filem yang bukan berbahasa Inggeris boleh menang Oscar. Yang main film yang kita selalu minat adalah foreign film kategori, yes. Tapi the main kategori tak pernah. Sebab tu dulu kalau orang kata filem Melayu boleh pergi, orang tak faham cerita Melayu, orang tak faham bahasa Melayu contoh. Tapi hari ini orang faham ke bahasa Korea boleh menang kan. So data-data ini sebenarnya akan, dia kata, diffuse semua orang kata the legacy thought yang ada. Jadi hari ini kalau kita nak bergerak ke depan dalam kita punya perancangan juga ini, saya juga harus memastikan pembikin-pembikin filem di luar sana apabila come to pitch to Finas, they have to align juga dengan perancangan Finas yang melihat pada data-data ini. Jadi seperti mana yang macam saya kata Lord of the Rings, saya tidak boleh bercakap lebih ke dalam pasal we are not there, but daripada segi visual kita nampak the government itself of New Zealand government juga mainkan peranan dekat situ. Dia punya semangat, orang dia sendiri nak tengok filem tu pun memainkan peranan. Visual itu memainkan peranan, pengarah itu memainkan peranan, marketing dia pun memainkan peranan. So dia akan jadi secara itu. Kita kadang-kadang ada satu yang saya sedikit not to say kecewa lah, kadang-kadang saya rasa terasa hati kat situ. Bila filem kita buat, ada je yang tak betul orang kita cakap kat dalam tu. Bukan tidak ada satu benda yang hendak meletak positive vibe. Kita tidak, saya tak rasa pembikin filem tempatan ni tak boleh menerima kritikan ataupun teguran ataupun apa-apa penambahbaikan. Tapi saya rasa yang nak bercakap itu harus fair kepada mereka. You have to have knowledge about to critics of films. Critics and condemn is two different things. Critics you akan bagi tahu, okay, if you do these films, kalau you tambah baik dia akan jadi better. Bukan dia kata ni tak bagus lah, dan apa yang bagus, bagilah cadangan. Orang kita nak dengar juga cadangan. Tapi these are the things yang saya mengharapkan. That's why saya nak start to gerak this community kat bawah sini, supaya mereka memahami bahawa untuk kita bangun ke depan, kalau kita cakap pasal Lord of the Ring, it's not about the film saja, it's about the semangat orang negara dia pun untuk tengok filem itu, walaupun berada di luar negara pun akan tengok. Saya pernah ada satu cerita, just nak kongsi lah. Masa saya bawa filem kita ke luar negara lah, ketika tu saya rasa inisiatif Finas juga. Kalau dulu ingat dulu zaman Datuk Mike masa jadi KP, dia ada buat satu inisiatif yang filem-filem kita ditayangkan di pasaran luar. I can't remember apa nama program tu kan. Problemnya lah, bila kita bawa ke sana, orang kita sendiri malu nak tengok filem kita, dia kata. Saya kata okay lah, we do that. But for me, filem kita, kalau kita sendiri pun malu nak tengok, macam mana kita nak meyakinkan orang kita yang filem kita bagus? Tapi kalau ada kelemahan, come to us and we develop together.
So these are the spirit yang saya tengah nak bina lah. Jadi benda-benda ini I also come from a filmmaking. So jadi saya pun lalui proses yang pengalaman itu. Jadi saya harap apabila saya di dalam Finas dan menggerakkan program-program sebegini, saya mengharapkan bukan saja pembikin filem juga inline dengan all this data, tapi penonton-penonton masyarakat Malaysia juga akan inline dengan data. Kalau kita cerita kejayaan filem Parasite ke Lord of the Ring ke Slumdog Millionaire, dia juga kejayaan tu terhasil kerana sokongan rakyat dia sendiri. Sokongan rakyat dia di serata dunia, bukan sokongan rakyat dia di negara dia sendiri saja. So itu satu data yang saya sendiri dapat dalam finding saya ketika saya buat paper saya. Ini bukan cakap kosong punya. Jadi saya nak berkongsi data dulu, mengharap kalau kita dah start to bina this community cinema yang meminati filem tempatan ini, mereka akan jadi penggerak untuk kita mewar-warkan, untuk kita exposekan kehebatan filem kita di luar negara atau di pesada dunia. Ya, ini macam di India ya. Di India filem Hollywood sukar menembusi pasaran India kerana masyarakat yang suka pada filem-filem mereka ya. Di China juga ya. Cuma ya doktor, kalau kita ingat pada tahun 84 ya, tadi doktor cakap sebut kalau karya itu dilihat oleh daripada perspektif orang luar punya mungkin berbeza. Pada tahun 1984 Jamil Sulong telah mengarahkan filem Ranjau Sepanjang Jalan. 10 tahun kemudian pengarah daripada Kampuchea ya, dia bukan Kampuchea sebenarnya, daripada saya rasa ada kerjasama, telah juga mengadaptasi novel yang sama dengan judul The Rice People, dan filem itu mendapat tempat di Cannes 10 tahun kemudian. Kalau kita lihat perkara yang sama dibuat oleh UA dengan hanyut tapi hanyut jugalah kan. Tapi itu tak berapa, pada saya itu satu usaha yang mungkin pada kita satu usaha yang bagus. Itu seperti doktor katakan tadi, apresiasi kita kerana filem itu memang sebuah karya yang bagus. Hanyut itu sebuah karya yang bagus, cuma sambutan dia itu tadi agak kurang, tapi itu menunjukkan bagaimana kita juga dapat mengangkat karya daripada penulis tersohor dunia, dan mungkin juga kalau karya sasaran negara kita mungkin dengan kolaborasi Finas, mungkin kita perlu juga melibatkan kolaborasi daripada orang luar supaya filem kita juga, sifat filem itu, cara melihat karya tersebut barangkali sudah ada pandangan yang baru, tafsiran yang baru. Bagaimana itu? Saya tidak menafikan bahawa untuk menghasilkan satu karya tu kita tidak boleh hanya bersifat tempatan lah. Kan? Saya pernah ada satu perkara yang pernah saya dalam satu forum bersama dengan student, saya pernah kata kat dia orang, okey, kejayaan filem Slumdog Millionaire, pasal benda ni dalam saya punya thesis, jadi saya senang nak quote pasal benda ni apa kajian yang saya buat. Berjaya mengangkat industri filem Bollywood ketika itu, atau filem Hindustan yang orang-orang Hindustan ni, tapi tidak diangkat oleh pengarah-pengarah tersohor Hindustan. Bukannya daripada pengarah Kush Watahir ke atau pengarah apa ni kan, tapi dah seorang pengarah masalah ya, pengarah luar. Saya kata, pernah tak kita terfikir kalau satu hari David Boyle yang mengarah filem Slumdog Millionaire itu mengarah filem Melayu? Pernah tak kita terfikir angle mana dia akan main? Pernah tak kita terfikir konsep apa dia akan main? Contoh, pernah ataupun baru-baru ni saya berseluruh dengan YB Menteri juga. Saya kata YB, Parasite saya kenal pengarah tu, personally saya kenal dia. Even in fact masa dia tu I was in Korea dengan dia. Saya kata boleh tak kalau saya nak offer dia mengarah filem Melayu? Saya kata sebab sebab saya lihat salah kejayaan filem Slumdog Millionaire juga sebab mereka mengangkat seorang pengarah yang dah ada reputation memenangi Oscar untuk buat karya itu. Indirectly saya lihat di Oscar ni diorang memang ada dia punya community dia yang mana yang akan sentiasa melihat macam kata for example, kalau abang punya karya tu, saya antara komuniti abang, saya akan sentiasa tertunggu-tunggu. Okey, tak kira lah you buat cerita apa, tapi saya akan tunggu karya you. So Slumdog Millionaire, dia yang saya lihat, dia ambil daripada pendekatan itu. Dia ambil orang yang memang dah ada credential, yang dah ada credibility, yang dah ada track record bahawa karya dia sentiasa akan ditunggu untuk apa saja karya untuk this community Oscar nak tengok. So ketika tu dia angkat filem Slumdog Millionaire, yang filem India, dan tak sangka menang lah. Kita beranggapan ketika tu dia akan mengangkat lah, membawalah benda tu mungkin dalam shortlisted ke apa. Tetapi just imagine, saya kata, kalau kita ambil dia mengarah filem tempatan kita, di mana dia bawa cerita kita? Kita tak pernah cuba pun.
Cepat saya faham lah sensitivity. Takut nanti orang kita, oh kita pun ada pengarah kita pun. Tapi saya mengharapkan kalau boleh kita terbuka lah. Sebab data-data ini dah ada. We are not talking about kita berasa look and feel saja. Kita cakap atas data-data kejayaan-kejayaan filem yang mana data-data ini yang akan boleh mempercepatkan kita untuk sampai kita punya goal daripada kita nak start everything from the scratch. Macam kalau Korea ambil 30 tahun orang kata nak menang Oscar, takkan kita pun 30 tahun. Kita dah ada data apa, kita boleh ambil data-data macam mana success story diorang bina dan mungkin kita boleh discount 50%, 15 years, or maybe kita discount 70%, another next 10 years we can win because data-data ini boleh bangun. Jadi saya cuma mengharap apabila perancangan itu dibuat, sokongan-sokongan daripada semua sektor, tempatan juga dan perkara tempatan juga harus memahami bahawa it's not that kita downgrading our guy, tapi kita juga dalam masa sama kita nak sharing of teknologi, knowledge, and then juga kita nak macam teknologi transfer punya tu, pasal kita dah ada studio bertaraf dunia di Iskandar Malaysia Studio di Johor sana. Kita ada ramai pembikin-pembikin kru-kru kita yang memang terlibat dalam filem-filem antarabangsa. Cuma mungkin kita pengarah-pengarah kita ada mungkin dah pernah berkolaborasi dengan pengarah antarabangsa. Cuma at the end of the day, di mana kita nak combinekan semua tu hasilkan satu karya. Tapi I do agree, if kita nak buat satu, kita harus terbuka, tidak terlalu local centric sangat, kerana kita salah satu program tu lah yang local centric program jalan, tak ada isu. Kita tidak kata bahawa kalau kita nak buat yang local centric ni okey, tak apalah, itu kita buat dalam filem kenegaraan. Tapi saya mohon kalau boleh kita buka juga ada satu program yang kita menggunakan modul-modul kejayaan-kejayaan filem-filem luar ini, mengangkat filem tempatan mereka ke satu tahap yang tinggi untuk kita juga menggunakan pakai modul itu. Itu yang saya sekarang tengah mix and match lah. Okay, saya akan buka soalan kepada halayak. Fadli pun ada, ramai pada kita saya ada soalan. Sekejap. Saya rasa saya harap doktor sebagai yang mengepalai FINAS sekarang ini, selain pada projek yang besar itu, kita tidak seharusnya melupakan pengarah atau penerbit yang kecil yang bergerak secara independen. Sebab saya selalu percaya kalau pokok itu nak tumbuh subur tinggi, dia tidak boleh kita hapuskan semak-semak kat bawah tu. Kalau kita hapuskan dengan pokok yang tinggi itu sendiri akan mati juga. Itu yang saya fahami lah ya. Cuma pada pagi ini kita bersiaran langsung juga dalam FB. Saya mohon kalau ada pertanyaan, ya Saudara Fadli, kalau ada pertanyaan kemukakan kepada Dr. Ahmad Dirham. Muka saudara pentas. Assalamualaikum. Tahniah doktor, pandangan buah fikiran yang sangat menarik. 3 soalan doktor. Yang pertama, melihat pada Road to Oscar dari segi yang digerakkan oleh perfilman Korea, mereka saya nampak mengambil masa 20 tahun lah, bermula dengan Shiri dan kemudian filem Parasite itu menang tahun lepas kan, jadi 20 tahun. Apakah jangka masa matlamat Road to Oscar kita mencapai dalam jangka masa berapa tahun? Nak tahulah kalau pandangan doktor bagaimana. Yang kedua, dari segi yang persoalan tentang adaptasi karya tadi tu, kita tahu yang ada bentuk pengkaryaan yang diadaptasi kepada filem itu dari segi yang setia, dari segi yang longgar dan juga mungkin hanya menginspirasikan terhadap karya tu. Adakah pihak FINAS nanti akan agak kritikal atau meneliti hanya dalam bentuk benar-benar setia atau lebih terbuka dalam hal pengadaptasian itu? Ketiga, ini berkenaan dengan PKP ya doktor. Saya melihat yang ada 2 filem baru-baru ini ditayangkan, Eye on the Ball dan Keluarga Iskandar, yang saya anggap ya ada konteks kenegaraan juga, tapi malangnya tidak dapat dipertontonkan di Pawagam ya. Dan dipertontonkan tak silap saya di Prabaya Pratonton pihak Astro. Adakah pihak kementerian ini, mungkin kalau doktor boleh jawabkan untuk pihak Kementerian Multimedia dan juga pihak FINAS sendiri,
cuba hendak mengadakan satu platform digital cinema. Saya tak tahulah, cinema digital di dalam Free View Malaysia tu. Sebabkan ada kalangan yang tidak ada langganan Astro, jadi tidak dapat mengakses pada filem-filem yang baik yang sebegini. Pandangan doktor. Terima kasih. Yang first tadi yang Tentang road to Oscar. Okey. Jangka masa okey. 10 tahun. Okay, kalau tanya saya personally, saya confident kalau dengan kita punya, sebab data dah ada, data kejayaan success story tu banyak. Cuma bezanya sama ada kita nak bergerak atas data itu ataupun kita nak bergerak dengan kita rasa kita gerak kena begini. Tapi saya being somebody yang membesar dengan data kan, dengan after I completed my paper tu, saya matured dalam proses pengumpulan data ni, data-data apabila kita nak buat apa-apa. Dan saya punya tu pun my PhD in management, pengurusan. Jadi saya melihat bahawa kalau kita dah nampak success story punya data tu dah ada, dan kalau kita boleh adapt dengan data-data begitu, I confident that kita boleh fasten the track. Contoh, saya selalu cakap dekat orang sebagai contoh, kenapa you nak kena belajar universiti? Boleh saja you nak go on field experience, betul. Tapi kita kena ingat, kalau kita pergi field experience untuk you dapat satu ilmu itu mungkin makan masa 10 tahun. Tapi sebab you belajar, you tighten fasten the track, dan you dalam 3 tahun you dapat ilmu itu. See? So these are the thing. Because why? Because you akan lebih structured, because you akan bergerak dengan perancangan yang lebih holistik dan lebih structured. Kalau you tanya exact figure, saya tak boleh cakap. Tapi we are now kita tengah constructkan dia punya perancangan tu based on all this data. We don't based on hanya hearsay ataupun dulu orang kata Finas selalu akan keluar dengan tagline je, kepesadan dunia, tapi perancangan dia tak ada buat keluar tagline. Tapi kali ni no, we will have the data, we will share it. We are doing it until end of the year. We hope by next year January kita dah boleh share the data. Data itu juga akan memberitahu kita bahawa adakah kita dah bersedia pun nak pergi ke situ. Satu, kalau kita dah bersedia, kita di level mana? As you know that kita memang dah ramai yang memenangi international award from day one. So jadi mungkin itu juga akan memberitahu you secara tak langsung bahawa apa langkah-langkah perlu kita buat dan berapa lama yang kita nak capai. Personally, I believe we don't need 20 years. Personally, if you ask me. Because I can see we do have the fund, we do have the expertise kat luar sana, and we do have the data. So now I tak boleh downgrade my fellow players dekat luar sana, pengarah, penerbit, everything atau pemain. They are good, I know they are good people, but maybe before this tak ada structured planning yang mencongkil bakat mereka with a solid data and with a solid execution. Mungkin itu tak pernah ada dalam this kind of kolaborasi sebelum-sebelum ni. Now insyaAllah ada. Okay, itu I boleh jawab pertama. Yang keduanya, you're talking about the novel, bila dia nak pitch for the novel, adakah I bagi ala-ala ke apa, itu is very subjective juga, because dalam proses filem kenegaraan punya pitching nanti, berbezanya nanti lah kali ini dia ada at least 3 layer of pitching. Ini maybe I can share lah. It's not, macam I think Abang Wahab pernah jadi kita punya panel pitching. Sebelum ni kita ada 1 layer pitching, and then lepas tu kita pergi kepada pelulus. For this one, no, we have a 3 layers pitching, yang mana first layer adalah second layer, dan kita akan ada beberapa orang-orang yang kita akan ambil. Contoh, kalau dibuat filem sejarah, kita nak panel kita tu adalah pengkaji sejarah yang berada, supaya kita tahu konten dia tu tidak lari daripada pengkaji sejarah itu, panel-panel dia. So these are the things that we are structuring up in Finas. Until the last layer tu, sampai kita berharap kita ada some international distributor pun nak jadi one of the panel, mungkin through video conference ke apa, because kita just nak tengok kalau cerita you tu from the eye of the international distributor di luar sana, apabila jadi panel, dia minat tak nak distribute filem ni based on your pitching. Kalau you tampak dia dah minat, meaning to say we know that okay, we are on the right track already. So these are the things that we are doing for this film kenegaraan. Because why? Because kita ada the ultimate goal itu, that is Oscar. Okay, yang tu. Jadi sama ada dia leeway ke tak leeway, it's not my decision. Is how good your pitching ketika itu, and is how good you interpret your storyline ketika you pitch to us ketika itu. Yang ketiganya yang pasal okay, ini sedikit payah sikit untuk saya kata yes or no, sebab
dalam di dalam akta Finas memang pemamer ni adalah salah satu kita punya stakeholder, pemegang taruh kita. So in short, Finas harus protect industri sinema. Jadi cuma bezanya lah, I do understand that you are talking about a platform, a new platform yang macam Astroverse itu. Sebenarnya dah ada berapa proposal come to us. Kita tengah melihat bagaimana platform ini kita harus pastikan juga dia bukan saja, kita kalau boleh kita nak perbanyakkan platform. Cuma dalam masa kita nak perbanyakkan platform itu, kita tidak boleh, because of COVID, platform sedia ada macam cinema platform akan mati ataupun akan die off. Kita tak boleh biarkan begitu. Kita kena make sure that this platform juga maju, this platform pun kena maju. Sebab dia ada kategori penontonan ni ramai. Ada orang tengok filem, saya tengok filem. Tapi you tengok kat mana? I tengok dekat handphone. Dia penonton filem juga. Saya tengok filem, saya tengok kat mana? Laptop. Saya tengok filem, saya tengok mana? Kat TV. Saya tengok filem, saya tengok mana? Kat pawagam. Because each one of you penonton ni dia ada dia punya karakteristik. Why I nak tengok kat pawagam? I suka sound system dia, surround, itu everything. I like popcorns and they just want to relax. Why you tengok kat handphone? I tak suka semak-semak. Me and myself, I pakai headphone, I duduk dalam tu, I punya pergi kerja sejam setengah habis satu filem. Ada. This is data yang kita dapat. Ada setengah kat rumah. No, because I like to watch a full movie, santai, pakai seluar pendek, tak ada orang kacau, anak aku peluk sebelah, aku relax dengan anak aku, contoh. So, but they watch the films. But in terms of collection, but because we talk about success data of the sebuah filem, kita akan patah balik ke sinema. Itu yang dia contradict sikit apabila kita nak mengata ramai orang tengok filem, tapi ramai orang suka filem tu, tapi kalau kita go deep, penonton yang menyumbang kepada pembangunan ekonomi industri kreatif adalah mereka yang menonton di sinema kerana dia kena bayar kat situ. Mereka yang menonton, sorry to say, kepada platform-platform berbayar, sebenarnya data itu tak sampai kat kita. Pasal industri TV bukan di bawah Finas. So jadi kadang-kadang data itu susah kita nak kata berapa besar penontonan yang kita dapat itu. So we are tackling that issue. We are tackling that issue now. I cannot say yes or no, but I do agree that with the digital era, we have to look into this kind of platform supaya kalau kena apa-apa begini, sekurang-kurangnya pengkarya, penonton tidak menjadi mangsa kerana platform penayangan tu tiada. So is it okay? Can answer like that? Okay. Okey, kalau ada soalan Puan Ainun, okey. Soalan apa ya? Assalamualaikum doktor. Nama saya Shofi. Saya MC juga tadi. Jadi saya nak tanya doktor, berbalik pada konteks ketatanegaraan atau national building tadi, naratif akan terbagi pada dua doktor ya. Satu mengkritik dan satu memuji kerajaan. Jadi sebagai contoh, kita pernah ada filem Tanda Putera yang mana kita memuji kerajaan waktu itu. Bagaimana kalau ada pihak yang pitching nanti, dia akan pilih untuk adaptasi buku $1 Million Whale. Adakah dibenarkan? Iya betul. Itu saja doktor, terima kasih. Oh, ini lagi sensitif ni. Macam saya cakap lah, kata whatever it is, saya akan whenever the pitching, dia tidak pernah ada a single decision, maknanya sole decision sebab saya CEO Finas, saya yang decide everything. No, that's why kita engage dengan panel-panel luar yang mana kita rasa relevan untuk melihat kepada konten-konten yang nak di-pitch. Tetapi dalam masa yang sama, saya do agree that untuk kita keluarkan filem kenegaraan itu, sekurang-kurangnya dia kena ada satu, orang kata not to say wajar lah, satu semangat di sebalik filem kenegaraan itu. Adakah semangat itu untuk memaparkan benda yang berpropaganda, atau semangat itu untuk memaparkan konten-konten yang lebih kepada dia neutral tetapi dia tetap memberi semangat perjuangan tinggi. Sebab setiap filem-filem kenegaraan dan propaganda ni dia akan ada, saya tahu even kalau you buat cerita perang lama pun, zaman komunis pun tetap akan ada menampakkan bahawa isu-isu politik di situ. Tetapi bagaimana penggarap itu menggarapkan benda itu yang penting. Sama ada saya benarkan atau tidak, itu susah saya nak kata hari ni. Kerana kalau dia nak pitch, saya tak boleh halang. Proses pitching tu akan menentukan sama ada dia orang dibenarkan atau tidak. Tapi untuk menghalang karya itu bukan, itu tidak termasuk dalam saya punya kotak buku saya.
untuk mengatakan orang apa yang boleh, apa yang tidak boleh. You are free to pitch whatever you want, but the process kita kena letakkan. If you are success, maknanya bukan kerana you punya pitching tu tak bagus. Mungkin juga kalau kata filem itu dimasukkan, meaning to say dia punya semangat di sebalik program ini bertepatan. Kalau tidak dapat, bukan kerana cerita itu tak bagus, tapi mungkin tidak bertepatan untuk kali ini. Pasal dia akan ada series of kenegaraan yang kita keluar. I think kenegaraan banyak. Macam dulu kenegaraan semua buat cerita-cerita period. Hari ini contoh saya bagi tahu, filem kenegaraan saya cuba lihat juga daripada sudut industri sukan. Saya nak tengok juga filem kenegaraan yang diangkat melalui apa-apa event-event sukan yang pernah ada sebelum ini, yang mengangkat semangat kenegaraan, cintakan Malaysia, cintakan tu. Well, if you not talk about negara, we can talk about the unity between us. Sukan brings a lot of unity. Kita marah kalau orang bantai Malaysia bola kan. Tak kira lah you bangsa apa ke, you apa, you akan bergerak kat stadium tu Malaysia. Tapi keluar stadium dia jadi lain. Jadi kita tak nak dah benda tu berlaku. Dalam Malaysia, luar pun Malaysia. Dia mungkin daripada sukan. So you daripada sudut macam baru-baru ni saya akan kata, kita mungkin lihat daripada sudut medical. The medical. What happens with the COVID punya issue? How the medical team, tak kira you bangsa apa, you agama apa, you apa, they are together fighting untuk protect us. That is also, for me, I'm looking at it. Dan benda tu baru je berlaku. It can be that kind of films. Doesn't mean that dia kena patriotic, dan doesn't mean it has to be propaganda. But to answer to your question, I tak ada hak untuk menghalang diorang hantar. Tapi I tidak boleh confirm bahawa dia akan diangkat sebab dia ada proses-proses yang dia lalui. Kalau diangkat, maknanya dia dah berjaya di semua proses itu. Okay, Dr. Rasanya kalau di Hollywood macam Dr. Nur Hisham tu mungkin sudah ada idea untuk difilmkan ya. Kita punya frontliner. Cuma ini daripada FB ya, ada daripada reaksi daripada FB, ada daripada Rosita Yaakob, Sabas Tuan CEO, new idea, new energy. Tahniah. Ada yang nak tahu tentang dana kenegaraan, tadi kita dah bincangkan. Kemudian daripada Zefri Arif, seorang penulis, dia bertanya bagaimana kecabaran konten semiotik teks dipindahkan kepada semiotik visual dapat ditangani oleh penulis akun layar agar motif natif asal terpelihara. Apakah kriteria pemilihan novel itu diadaptasi ke skrin yang mengarah kepada road to Oscar? Saya rasa mungkin ada, tadi kita dah ada sentuh. Ya, kita dah sentuh. Kemudian ada pada Fashali yang bertanyakan apakah strategi Finas dalam meningkatkan budaya apresiasi filem. Saya rasa mungkin kita dah bincang tadi juga ya, komuniti sinema tadi dan kita nampak ada beberapa komuniti filem yang menggerakkan budaya kesenian apresiasi ini, seperti tonton dan bincang, seperti filem Wayang Budiman, komuniti filem Titi Bangsa, Finas support majlis pengkritik filem dan banyak lagi. Dan bagaimanakah engagement Finas dengan mereka dan apakah bentuk bantuan yang disalurkan kepada mereka supaya mereka dapat meneruskan kegiatan ini? I think yang macam Wayang Budiman tu memang engage. In fact saya sendiri pun dah pernah pergi sana dan kita pernah tengok sebuah filem daripada sahabat saya juga, Al Jeffrey, iaitu Mencari Rahmat di situ. Dan dalam masa yang sama juga macam filem-filem seperti Mencari Rahmat yang dapat ditayang, mana yang dia digerakkan di bawah community film punya inisiatif pun dapat support daripada Finas. Diorang akan tayang, if not mistaken, dalam tahun ini. Dan mereka juga ada certain support yang Finas dah bagi pada mereka. Macam saya cakap lah, sebenarnya tidak ada siapa yang ditinggalkan. Cuma bezanya mungkin yang mana yang kita tak perasan lagi tu, sila tunjulkan. Saya selalu cakap begini, untuk saya tahu semua, saya pun manusia biasa yang mungkin ada kelemahan-kelemahan, tapi untuk you all menonjolkan diri, untuk saya tahu, Finas tahu, itu tidak halangan. Banyak orang yang hari ini dah tahu email saya, ahmadidham@finas.my. Saya selalu kata kat diorang, ada apa-apa idea, ada apa-apa, just email to me direct. Kalau you rasa you are community mana-mana yang perlukan sokongan Finas, yang mungkin tak nampak apa Finas boleh bagi, tak apa, email je to me dan saya akan tahu nak revert kat you. Sebab banyak dah community sinema ataupun community pergerakan diorang yang mana hari ini banyak dah mendapat bantuan Finas daripada sudut latihan human capital punya fund, termasuk jugalah
penggerak-penggerak filem-filem pendek, macam C-Shots dan punya gerakan UITM Vita Wave, all this short film pun kita support. Tapi macam saya cakap lah, saya nak tahu semua mungkin saya boleh terlepas, tapi kalau you all rasa you all perlukan daripada kami, just email to us and we will respond to you. That one dah banyak dah kita gerakkan. Okey, Doktor, banyak sebenarnya reaksi dalam Facebook daripada Imran Haji Ismail yang kata menarik perspektif daripada Dr. CEO Finas ni. Dia kata satu pandangan yang menarik, perspektif yang menarik, tapi bagaimana nak memastikan mekanisme perancangan Finas itu dapat dilancarkan, diadaptasi dalam bentuk idea, falsafah dan agenda tersebut. Okay, I think bila once kita announce the kerangka itu, benda ni akan lebih jelas lah. Macam saya cakap, perancangan ini bukan a pop-up plan. Perancangan yang dibuat dengan kerangka-kerangka perancangan yang lebih nyata. Dia mengambil kira bukan saja penerbitan, macam saya cakap, pemasaran dan juga latihan. Latihan juga termasuk dalam kita punya perancangan holistik kita, kerana apalah guna kita nak terbitkan filem yang besar tapi pembikin kita mungkin masih memerlukan latihan-latihan untuk meningkatkan diorang punya kreativiti ataupun diorang punya skill. So skill development itu part of our planning yang menggerak serentak. Okey, kita buka lagi soalan daripada tuan-tuan. Jam 1. Puan yang angkat dulu tadi. Lepas tu puan. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi. Saya Puan Maslina Makno. Saya seorang guru, penulis, pelukis buku bergambar. Saya telah menghasilkan 10 buku bergambar. 3 bersiri Puteri Melayu dia buat MPH, dan 5 yang terbaru adalah Tumor. Cuba saya nak bertanya dengan tuan doktor, adakah ruang untuk siri buku bergambar kanak-kanak ni dijadikan animasi? Kerana saya rasa watak yang ada dalam buku saya ni sangat, saya memang 10 tahun saya ambil masa untuk buat semua watak ni, dan saya rasa ia sangat boleh dipertengahkan ke peringkat yang lebih tinggi, kerana watak utamanya adalah orang hutan dan berlatar belakangkan sebilut Sabah. Itu saja soalan saya. Terima kasih banyak. Okey Puan, terima kasih Puan. Animation ni susah sikit saya nak sentuh, sebab animation buat masa ni diletak di bawah MDEC. Dia punya, maknanya kalau Puan punya idea tu, dan MDEC pun ada dana-dana yang boleh you masuk kan. Cuma nanti bila dah siap untuk pemasaran, untuk tayangan di Pawagam ke apa kalau perlu, that one you can come to Finas. That one you come to Finas. Cuma buat masa ni dia split. Animation tu memang diletak di bawah MDEC. Jadi saya pun tak boleh nak langgar that one lah. Tapi kalau you ada rasa macam nak jadikan feature film, doesn't mean animation. You can make it as a feature film juga. That one you can come to Finas. Okay, Assalamualaikum. Nama saya Siti Masni. Pertanyaan saya, begini doktor. Kalau kita lihat filem-filem Malaysia ni bukannya tak bagus. Saya memang seorang penggemar filem lah, biasa saya pergi Pawagam. Tapi maaf saya katakan, saya jarang tengok filem Melayu. Sebab saya rasa sayang duit saya. Macam doktor tadi kata, kepercayaan, keselamatan duit tu nak tengok tu kan. Jadi saya tengok filem-filem luar. Tetapi kalau filem tu mungkin dia punya review bagus, saya akan carilah dia punya DVD ataupun BDR semua. Tetapi malangnya filem-filem Malaysia ni tak ada. Jadi saya tak dapat tengok. Sedangkan kalau di luar kita akan dapat beli BD tu ke ataupun DVD. Biasa saya akan beli BD lah sekarang, sebab dalam tu pun ada the making of dia semua. Jadi kita tahu macam mana filem tu dihasilkan. Contoh macam Puteri Gunung Ledang, dia walaupun dia DVD, dia ada the making of dalam tu. Jadi saya rasa berbaloi saya pergi lihat di Pawagam dan saya beli DVD dia. Dan lagi satu untuk pemasaran. Satu lagi bagi saya, kita ada pengarah yang bagus, kita mungkin ada penulis skrip yang bagus, kita ada pelakon yang bagus, tetapi malangnya bila divisualisekan dia tak jadi bagus. Jadi saya tak tahu di mana silapnya. Mungkin pihak Finas ambil perkara ni lah. Terima kasih. Alright, okay. Ini yang first tadi yang Puan cakap tu, ini yang saya cakap kata kategori penonton. Jadi macam mana pun kita sedar kategori itu memang ada. That's why saya cakap tadi. Tapi data kita, penghujungnya kita kalau boleh semua nak ke Pawagam. Jadi kita pun dah tahu bahawa perkara itu memang berlaku. Cuma yang pasal DVD, pasal era sekarang memang dah tak ada dah DVD. Sebab tu apa dia? Blue Disc. Blue Disc tu pun dia pun untuk filem tempatan saya pun tak berapa
tak berapa pasti ada, sebab sekarang banyakkan semua orang jual link je kan. Cuma itulah banyak ke arah cetak rompak yang baru-baru ni ada kes yang tu kan dagang. Kami tengah mencari ke mekanisme, kalau boleh kita nak support juga diorang boleh jual, tapi biar jual secara yang halal lah kan. Pasal sekarang senang je jual link je, cuma make sure benda tu. Jadi pihak penguatkuasa Finas tengah memantau perkara ini, dan kita nak tengok bagaimana lepas ni, pasal kita kena sedia untuk keluarkan DVD juga, kerana bagi saya DVD itu juga sebenarnya adalah punca pendapatan daripada penerbit. Tapi sekarang punca pendapatan tu dah tak ada. Jadi bagi saya macam ni, hak siapa nak menonton di mana-mana tu hak dia, saya tak boleh campur. Tapi saya ambil kira data-data sebegini yang saya kalau boleh, daripada you minat tengok di DVD akan minat ke Pawagam. Jadi bagaimana saya nak drive itu, itulah saya harap usaha-usaha yang kita tengah buat ni untuk mengangkat visual kita, untuk mengangkat konten kita melalui filem-filem macam saya cakap tadi, filem-filem kenegaraan ini juga akan mula menambat kepercayaan. Benda yang paling orang kata sebagai pembikin filem, in fact saya masa saya buat filem dulu pun, perkara benda yang paling kita takut ialah kita hilang kepercayaan penonton. Bila hilang kepercayaan, nak dapat balik memang susah. Jadi bila kita nak ambil kepercayaan itu balik, kita kena make sure ada perancangan-perancangan supaya boleh percaya. Jadi insya-Allah, hope you will support our effort untuk kita memartabatkan lagi filem tempatan melalui perancangan yang saya kata filem kenegaraan ini, dan juga apa-apa perancangan-perancangan yang kita, dan I do agree with you on that. Cuma platform untuk tayangan yang DVD itu saya tak boleh nak kata sekarang. Bab perancangan itu kerana baru-baru ni ada kes besar, kes yang dekat online punya tu, web dia jual cetak rompak filem tempatan RM1, dan kita tengah mengambil tindakan yang amat keras kat situ lah kan. Kita ambil tindakan yang amat keras. Jadi, dan saya juga nak beritahu dekat adik-adik kat luar sana, kebanyakannya yang buat tu pun budak-budak yang mungkin diorang ingat betul, sebab platform tu benar kan diorang buat. Jadi bagi saya, kita akan nak start to educate them supaya, dan tapi dalam masa yang sama Finas kena prepare, if they want to do that, how to do the orang kata correct way. Kita tak boleh kata no, tapi kita pasal yang kata online purchasing ni sekarang is already a trend. Jadi online purchasing for content film tu kena ada dah, sudah dia punya mekanisme yang tu, untuk supaya orang macam yang penonton-penonton begini yang suka tengok macam saya cakap di handphone tu, boleh ambil lah konten itu. So, dan dia juga akan menjadi sumber pendapatan kepada negara dan juga kepada penerbit. Okey, second tadi saya lupa pula. Yang second tadi pasal, is it okey tak saya jawab itu? Oh, visual lah, okey. Pengkarya ni itu is pengkarya punya rights untuk orang buat. Okay, on that side it's not so much about Finas boleh interfere secara direct, tapi apa yang kita boleh ambil lah, kita ambil data you, kita ambil apa you komen. That's why macam saya cakap, kita ada program-program latihan. Sebab kita punya program latihan sebenarnya hari ini, apabila ada Road to Oscar, kita dah mula engage dengan international filmmakers untuk start to uplift kita punya pengkarya punya technical know-how, technical knowledge, dan dia punya, kita dah start to berkawankan mereka supaya pemikiran itu juga harus dikembangkan kepada pemikiran yang lebih tinggi antarabangsa. Cuma ada setengah perkara yang memang begitu. Yang mana mereka akan berkarya because bagi setiap karya itu hak pengkarya untuk menentukan apa. Saya tak boleh menentukan, dia tidak ada macam soalan objektif. Untuk jadi pekarya you kena jadi A, jadi B. Bila you berkarya, is totally between you and your karya. Sebab cuma bezanya lah sama ada penonton tu boleh terima karya you atau tidak. So as penonton, you have your audience rights. As a pengkarya, dia akan ada dia punya pengkarya rights. Cuma adakah dia jive ke tak? Macam yang ni you cakap tak jive dengan you lah. But at the end of the day, the pengkarya itu harus tahu bahawa is he going to stay at that level atau dia nak push to the next level. That one is luar bidang kuasa on Finas. But on Finas punya side, siapa saja yang nak upgrade, siapa saja yang nak peluang untuk menambah baik dia punya karya, platform-platform latihan tu memang banyak kita sediakan. Kita tidak ada istilah betul. Sama ada diorang nak masuk tak masuk, itu di luar bidang kuasa kita. But I do agree with you on that matter. Okey, saya buka lagi soalan daripada pihak tuan-tuan. Tadi bila kita sebut kenegaraan, adakah fokus kita dari aspek bahasa? Sebab ini saya rasa satu perkara juga yang menarik. Kalau kita lihat beberapa filem yang menggunakan bahasa dialek Mandarin,
China, kalau tengok the beautiful washing machine tahun dulu 2000 berapa telah mendapat tempat filem ini mendapat anugerah. Filem-filem seperti ini mendapat anugerah yang agak kritis pandangannya terhadap dasar-dasar negara lah. Ini kita bercakap, tapi kita bercakap secara terbuka. Nanti begitu juga apabila membuat satu adaptasi sebuah novel, bagaimana seperti tadi saya rasa saudara Fadli ada timbulkan juga yang pendekatan mungkin dia akan melihat dari aspek yang kalau tak kontroversial, pendekatan yang kritis itu penerimaan tersebut jadi kalau kita lihat daripada beberapa karya yang mendapat tempat di luar negara, especially kalau kita pergi ke Oscar ataupun ke Cannes umpamanya, lagi bertentangan pandangan mereka terhadap daripada dasar-dasar kerajaan, bila itulah yang mendapat penjarapan. Sama dengan hadiah novel karya novel yang berani menongkar arus, itulah yang selalunya yang diberikan anugerah. Macam mana? Bagi saya, kalau ikut daripada apa yang saya nampak lah, itu mungkin salah satu kriteria, tapi itu bukanlah satu-satunya kriteria. Sebab kalau kita tengok kejayaan filem Parasite di luar, kalau kita tengok tak ada pun dia cerita pasal family kan, dia tidak meletakkan apa-apa isu politik kat dalam itu, sama ada orang sedar atau tak sedar, itu interpretasi of the critics punya interpretations. Saya cerita Parasite ni sebenarnya satu cerita yang betul-betul membuka mata saya lah, yang mengatakan bahawa cerita begitu boleh menang Oscar. Yang mana selama ini saya do agree with you, bila filem-filem yang begitu, yang ada all this bertentangan ni yang mendapat tempat. Tapi apabila Parasite menang, kita melihat bahawa mungkin hari ini juga penontonan ataupun kriteria itu kita tidak boleh adakan satu template, seolah-olah template dia begitu. Kita juga harus berani keluar daripada kepompong template yang kita rasa itulah template-nya yang tengah diguna pakai, tetapi daripada sudut apa yang perlu kita letak dalam pemikiran kita berkarya. Saya baru-baru ni saya ada berbincang dengan ada beberapa penerbit lah, saya kata dekat mereka. Kita tahu hari ni most of our Malaysians semua nak fight for self-censor, meaning to say kenapa kita nak ada censorship sedangkan rakyat nak matang here and there. Saya kata okey, itu pada rakyat, tapi di mana pula self-censor pada pengkarya? Okay, bila you nak buat satu karya, adakah you berpuas hati untuk buat satu karya yang akan meletakkan negara you di satu nama yang mungkin dilihat on negatif, atau you nak buat satu karya yang tetap karya bagus tapi boleh meletakkan negara you di tumpuk yang positif? Sebab keputusan itu adalah pada pengkarya. Jadi saya, sebelum kita bercerita tentang apa orang nak terima karya kita, template yang pernah ada sebelum ni bang, saya juga nak memohon kepada pengkarya-pengkarya kita sana untuk bertanya pada diri mereka, apa pula tanggungjawab mereka kepada negara mereka di dalam mereka berkarya. Kalau mereka rasa itulah tanggungjawab dia untuk meletakkan itu sebagai itu, saya pun tak boleh nak halang. Tapi cuma macam saya cakap lah, dalam proses untuk mendapat itu akan ada dia punya panel yang dapat. Cuma saya kalau boleh lah, since hari ni kita lihat kerajaan hari ni amat terbuka untuk memberi mereka membuat filem kenegaraan, aspirasi daripada YB Menteri saya sendiri, sekurang-kurangnya as a pengkarya tu kita letak satu tanggungjawab dalam diri kita untuk mengambil itu, untuk membawa negara kita ke satu tahap yang lebih membanggakan, satu tahap yang lebih positif di luar sana, satu tahap yang boleh membuka mata orang di luar sana, diffuse all the negativity about negara kita, rather than kita menambahkan lagi negativity itu di luar sana, kerana hak pengkarya itu dan kuasa pengkarya itu ada dekat situ. Macam orang kata, tepuk dada tanya selera lah bang. Okey, soalan yang terakhir daripada anda, saya buka yang terakhir kalau ada silakan, yang terakhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia doktor, saya Azimin bin Daud. Saya nak cuba membuka 3 ruang untuk perbincangan. Yang pertama, kemudahan teknikal, facilities, sarana yang diguna ada. Satu, menyentuh tentang visual, apa yang ada di depan mata tetapi apabila difilmkan dia gagal. Contohnya macam filem Puteri Guna Ledang. Apabila saya melihatnya 3 kali saya menontonnya,
daripada apa yang saya tonton, saya melihat dari segi perspektif dan juga persepsi pengkajian latar. Ketika scene di pasar, Puteri Gunawan di pasar, latar belakang itu ialah kelapa sawit. Sensitiviti pengkarya apabila memilih lokasi, latar belakang yang mendatari latar perfilman itu sendiri. Kalau Puteri Gunung Ledang, mana ada kelapa sawit? Jadi di sini yang saya terpanggil untuk memberi petikan kata, orang kita malu untuk melihat filem kerana mereka malu sebab fakta itu bertentangan daripada apa pengetahuan. Itu mungkin panel yang dipilih agar mereka lebih peka peranan mereka, fungsi mereka biar arif pada ilmu yang ada. Satu. Yang kedua, tentang ramai yang memperkatakan sama ada di Facebook, yang ada di depan sini, dan juga di mana-mana saja sedang mendengar, kata kunci ialah sikap masyarakat kita yang tidak menjadi duta kepada filem negara kita sendiri. Kita yang bertanya pun juga adalah merupakan salah satu bukti. Saya tidak menonton filem Melayu, tetapi kalau saya menonton dengan teaser ataupun iklan acah yang diberikan kepada khalayak, maka mereka akan mencari. Contoh, saya melihat iklan acah Roh. Oh, sinematografi dia cukup cantik, begitu begini. Apabila saya datang menonton di Pawagam, yang menontonnya saya dan anak saya cuma 2 orang saja. Filem Roh. Kemudian saya tidak faham ceritanya apa. Okey, itu adalah apakah tindakan yang dilakukan oleh Finas untuk memberi didikan terus kepada masyarakat? Sebab mereka ini duta. Mereka inilah yang menyebar luar jadi propaganda. Kalau mereka ini tidak ada kesedaran, kita berilah apa jua pendapat, pandangan, fasiliti yang pelakonnya bagus, skripnya bagus, bukunya bagus, tetapi duta-duta kecil ini yang mengangkat status negara kita ini tidak dapat. Apakah strategi yang dilakukan oleh Finas untuk rakyat kita bersama-sama? Sebab benda ini tidak akan berlaku dengan seorang, berdua, bertiga, Wak Ima dengan Dewan Bahasa dan Pustaka juga. Tetapi kesedaran inilah yang amat penting. Kalau saya seorang yang menonton, setiap kali filem itu diuar-uarkan di akhbar dan saya pergi menontonnya dan saya melihat khalayaknya begitu sedih. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang ketiga tentang isu filem kita, wajah kita, bahasa. Daripada dapatan tahun 2017 ada 42 filem yang tercalon dalam anugerah filem antarabangsa. 42 filem. Yang menang anugerah cuma 15. Tapi filem yang pegang anugerah yang paling banyak ialah 7, iaitu Shutter Life dalam bahasa Mandarin. Jadi apakah persepsi kita untuk mengangkat yang seperti doktor katakan tadi? Data sudah ada, kajian sudah dibuat, tindakan saja yang perlu agresif. Jadi itu 3 suasana yang saya cuba ajak kepada yang bagi doktor untuk berkongsi agar yang ada di sini pelayar Facebook sedar dan kita bersama-sama untuk menjadi duta kecil menyebar luaskan sebagai filem ini sebagai propaganda kita untuk majukan filem kita, wajah kita. Terima kasih doktor. Okay, I think all the points tu antara benda yang kita discuss juga tadilah. That's where the filem kenegaraan punya plans, and then macam the technical issues, macam latihan yang kita bagi. Macam contohlah kalau macam zaman Puteri Gunung Ledang dulu, CGI is not something yang baru. It's not something yang dah norm, baru sangat. Jadi nak pakai tu dia jadi banyak ada lagi kelemahan-kelemahan yang ada. I do believe that dengan keadaan sekarang, even Hollywood pun dah shoot banyak on green screen je. Because diorang boleh pick and choose pokok apa nak pakai, rumah apa nak pakai kat belakang supaya dia adapt to that situations. I do believe that if sekarang benda tu berlaku, it's not acceptable. I do believe. That's why kita sentiasa now even Finas pun kita berkolaborasi dengan Iskandar Malaysia Studio dan juga some of the visual effect yang ada international punya. In fact, you know that some of the yang buat Star Wars, yang buat Love of Pi adalah orang Malaysia kita sendiri. So jadi kita pun dah bekerjasama dengan diorang untuk memastikan bahawa proses pembikinan filem itu di dalam kita mengenal pasti dia punya kelemahan-kelemahan yang ada tu. Sebenarnya hari ini kalau on set ada kelemahan, sebenarnya benda tu dah boleh dibetulkan dengan visual effects.
Kalau kata kelapa sawit tu, kalau hari ni dia cerai pokok lain dah dengan visual effectnya teknologi hari ni, you can do that wonders today. Cuma I do agree with you bahawa detailing ini as a pengkarya kita kena ada. Saya pun pernah buat silap benda-benda begitu, dan hari ni di Finas pun that's why the latihan kita upgrading on the latihan supaya pengkarya-pengkarya ini kalau boleh mereka harus participate lah. Tak guna kita buat latihan kalau pengkarya-pengkarya kita sendiri tak nak participate. Finas kita dah buat kerja kita, memang kita dah open for any latihan nak buat. Keduanya, kalau ikut daripada sudut filem kita, wajah kita, that is where sebenarnya kalau you tengok the spirit behind the filem kenegaraan ini. Dia sebelum ini memang betul we do honor apa penerbit nak buat di luar sana, seperti mana yang saya cakap tadi, YB Menteri punya concern. Kita kena buat filem yang mungkin orang komersial tak nak buat, orang luar tak nak buat, tapi kita kena buat. Itu menjawab persoalan you tadi tu. Then from there kita menggerakkan the community cinema akan start to paparkan semua konten-konten ini, dan kita start to develop. Mungkin saya tidak boleh mengatakan bahawa Finas nak take over industri. No, I cannot say that. Tapi I want to play a bit of role dalam Finas sekarang ni, since benda tu dah diberi mandate pada saya, untuk saya mula memposisikan konten-konten yang saya rasa hari ini sepatutnya kita start buat sebelum terlambat. Itu Ya, seperti yang kita katakan ya, industri filem ni ada satu industri yang kompleks sebenarnya, yang melibatkan banyak pihak ya. Begitu juga pemasarannya ya. Tadi dari segi making, pembuatannya sudah begitu sedemikian kompleks ya, memerlukan teknologi yang sentiasa dinamik dan berubah ya. Kalau kita lihat Puteri Gunung Ledang dahulu lain, kalau dibuat sekarang mungkin lain lagi pendekatan dia ya, kerana teknologinya berubah ya. Dan filem sebenarnya ada penggerak pada perubahan-perubahan teknologi ini ya. Teknologi digital umpamanya banyak bermula dengan filem, dengan Star Wars dan sebagainya ya. Dan ini satu perkara yang sangat menarik sebenarnya. Dan satu lagi, kalau kita lihat ya, apa yang dilakukan ya, pada hari ini ya, dalam kita menghadapi COVID-19 ini, persiapan ya, selepas saya rasa tahun depan lebih mencabar lagi ya. Jadi kita haruslah sama-sama menyokong dan membantu, dan pihak Finas dan juga pihak Finas dari segi industri filemnya. Kalau kita lihat dalam bahasa, dalam konteks sastranya, dua-dua mereka peranan yang sama penting, dan dua-dua bidang ini sebenarnya sama-sama membina negara ya, membina masyarakat ya. Kita tak boleh nafikan kepentingan hiburan, tapi hiburan yang macam mana yang kita nak berikan kepada masyarakat. Jadi sebelum kita menutup program kita pada pagi ini, Doktor, saya tanya kepada Doktor, jika Doktor diberikan ruang, saya tidak mau bercakap sebagai CEO Finas sekarang ini, sebagai pengarah ya, novel yang ada tak novel pada pandangan Doktor yang Doktor nak sangat adapt, pindahkan atau sesuaikan ke filem, dan mengapa? bahaya kalau saya jawab, bang. Kalau saya cakap tu nanti pitching, nanti novel tu lah dia datang pitching nanti. Tak apa, kita dah dengar. Tidak ada copyright. Saya as a player daripada dululah, memang saya prune kepada, because saya base saya accountancy, saya graduate in accountancy asalnya. So jadi saya base lebih pada economy driven lah, maknanya saya lebih kepada financial driven. Jadi that's why filem saya banyak pada commercial, kerana saya rasa saya nak buat tanggungjawab untuk drivekan the economy of industry. Tapi as a pengkarya, memang saya sentiasa berhasrat nak buat filem-filem yang lebih berat lah, untuk kepuasan diri. Tapi ketika itu tak ada producer nak bagi saya duit. Semua nak bagi duit untuk Syakir buat duit kan. Jadi saya rasa kalau saya diberi peluang hari ni, saya memang nak angkat nombor-nombor yang berat. Cuma saya tak boleh cakap title tu, bang. Kalau saya cakap title tu, confirm diorang akan datang pitching bawa title tu. Tapi kalau jodoh yang macam apa ni, Kemara Seniman Jalanan dulu punya konsep yang lama kan, macam itu memang itu antara benda yang saya rasa saya nak cabar diri saya untuk mengangkat. Saya dah biasa buat cerita seram, cerita motor, cerita kereta, cerita yang santai. Tapi saya tahu saya nak cabar diri saya juga buat. Paling dekat pernah saya buat pun ialah Tentang Bulan.
cerita pasal kanak-kanak yang lama tu saya pernah angkat kan, tentang bulannya tu, yang cerita budak-budak kan. Itu pun jenuh bergaduh dengan producer kan. Nasib baik buat office sikit kata kan. Okey, cerita-cerita yang ke arah kemasyarakatan, ke arah tentang dark side of the humanity, yang mana tu memang saya minat nak angkat, tapi peluang tu tak pernah ada bang. Macam saya kata, Kemara Seniman Jalanan salah satu yang saya suka tengok. Pada pandangan doktor lah, satu lagi soalan bonus dalam banyak karya sastra negara, yang mana sebenarnya dekat pada hati doktor? Saya tak boleh jawab. Kalau saya jawab benda tu, nanti benda tu sampai dekat saya, pitching nanti. Biarlah kita bisik PM tepi lah, kita PM tepi ya. Baik, terima kasih pada Dr. Ahmad Idham, Ketua Pegawai Eksekutif Finas, yang telah memberikan pandangan beliau yang meliputi segala aspek daripada penerbitan, tanggungjawab Finas yang saya rasa semakin mencabar selepas COVID-19 ini, dan juga masalah-masalah yang kita hadapi. Tapi sebuah industri yang berdepan dengan masalah yang besar adalah jika kita berjaya menanganinya, ya, kita akan berjaya, kerana sebuah industri yang hebat begitulah ya. Keupayaan seorang ketua bila dia berdepan dengan cabaran itulah kita melihat keupayaan ketua yang sebenar. Dia mampu berdepani cabaran, datang dengan idea-idea yang baru, yang lebih bernas. Ya, yang penting kita mencuba dan berusaha, kerana selebihnya itu kita perlukan sokongan daripada masyarakat juga. Barangkali ada sepatah kata yang akhir daripada doktor? Saya nanti semua Abang Wahab dah cakap dah. Support dia macam ni, dalam post Covid ni, apa benda yang saya belajar, satu benda lah, saya percaya rakyat Malaysia ni bila dia bergabung, kita boleh menangani apa saja. Dan Covid telah membuktikan bahawa kita antara rakyat yang paling berjaya untuk menanganinya. Jadi kalau boleh, jangan dia hanya terberhenti di situ. Kalau boleh, apa saja produk tempatan, tak kira lah filem ataupun dalam dunia penerbitan buku, ataupun dalam makanan, daripada dalam apa saja, kalau kita bergabung rakyat Malaysia membantu sama sendiri, kita boleh berdiri teguh sebagai satu rakyat Malaysia. Sekali lagi saya bagi pihak Dewan Bahasa dan Pustaka mengucapkan terima kasih kepada Dr. Ahmad Idham, beri tepukan gemuruh pada beliau. Dan perbincangan pada pagi ini dan mencapai tengah hari ini sangat menarik, dan banyak pandangan-pandangan baru ya, dan juga banyak gagasan-gagasan baru yang boleh diimplementasikan, dan kita berharap dengan gagasan-gagasan ini industri filem kita akan bersemarak semula, dan kerana ini memberikan kepentingan pada banyak pihak ya. Dan begitu juga industri kalau sebut industri ini dah terlalu komersial bunyinya, tapi juga usaha penerbitan karya sastra akan sama-sama naik seperti naiknya juga karya seni yang lain, iaitu seni filem tadi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sekian dahulu daripada kami. Sekian sahaja, saya ucapkan banyak terima kasih sekali lagi kepada Dr. Ahmad Idham yang sudi bersama kita pada pagi ini, dan juga pada Dewan Bahasa serta bahagian harta intelek yang telah menganjurkan program yang sangat baik pada hari ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan semua. Okay, baiklah. Dan terima kasih diucapkan kepada pembicara dan moderator kita pada hari ini, iaitu Yang Berbahagia Dr. Ahmad Idham Ahmad Nazri dan Encik Wahab Hamzah. Satu perkongsian yang sangat berguna dan menarik untuk hadirin yang hadir dan juga yang menonton kita melalui FPDBP. Semoga perkongsian ilmu ini dapat kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang budiman sekalian, seterusnya kita ke sesi penyampaian cenderamata. Jadi bagi menyempurnakan sesi ini, majlis dengan segala hormatnya menjemput Dr. Pali Abang Muhi sebagai pengarah perkembangan bahasa dan sastra bahasa untuk tampil ke hadapan. Okey, dengan majlis dengan ini menjemput Encik Wahab Hamzah selaku moderator untuk menerima cenderamata daripada pihak Dewan Bahasa dan Pustaka. Okay, baiklah. Seterusnya majlis menjemput pembicara program Dr. Ahmad Idham Ahmad Nazri untuk menerima cenderamata daripada pihak Dewan Bahasa dan Pustaka. Baiklah, majlis mengucapkan terima kasih kepada Dr. Abang Pali Ahmad Muhi atas penyampaian cenderamata itu tadi.
Majlis juga mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua tetamu yang hadir dan penonton di FB langsung di BP yang masih setia hingga ke akhir program. Sebelum majlis melebuhkan tirai, terimalah serangkap pantun daripada saya. Madah diungkap santun bitara, pantun dilantun mengusik hati. Salah dan silap tutur bicara, mohon diampun seikhlas hati. Saya menjemput para hadirin yang hadir untuk mengambil makanan yang telah disediakan oleh pihak universiti di belakang ya. Saya akhiri majlis dengan wabillahi wa taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.